Tak. Telefon tak ada. Tak selamat dengan seorang. Dia seorang-seorang. Korang faham tak? Orang kanser tak boleh stres. Tapi tikus cacat tinggalkan dia seorang-seorang tanpa telefon, tanpa makanan, tanpa air yang betul, tanpa obat yang betul. Bapa Alia yang betul, kalau dia jahat macam mana pun, dia tetap bapa Alia. Alia tetap akan bayar. Alia tetap akan bayar dia. Tapi dia sekarang ni, dia bapa tiri je. And kurang ajar. Bukan dekat kita je. Dekat anak Alia sendiri, dekat suami Alia, dekat adik-beradik Alia, dekat mak Alia sendiri. Jadi tak ada sebab Alia nak pergi bayarkan dia. Tak ada sebab Alia nak hormat dia. Okay? So, semasa tu, masa dia balik je daripada Thailand, dia balik rumah Fafa, adik Alia. Rumah adik Alia tu rumah macam rumah setinggan tau. Dekat Bangi kan? Tak ada rumah setinggan. Mana? Bukan rumah setinggan, dia macam rumah kampung. Rumah kampung? Rumah kampung yang kat hutan-hutan. Dia macam, tak adalah hutan sangat Rumah teres tingkat. Bukan rumah teres lah. Dia macam kat area kampung, ada rumah dua biji macam tu. Tengah-tengah tu hutan. Macam tu, ada buruk-buruk semua kat situ. So, arwah mama dengan bapa tiri Alia ni duduk rumah adik Alia. Okay, dia tak nak duduk rumah Alia sebab Alia tak kasih. Mama Alia je boleh duduk sini. Tikus cacat tak dibenarkan sebab dia halau Alia kan. Jadi Texas chicken. Jadi masa tu tikus cacat dah balik daripada Thailand. Dah nak raya kat Malaysia. Kita dah nak raya kat Malaysia. Itu raya puasa ke raya haji? Raya puasa. Raya puasa. Kita orang ni semenjak mama dengan abah Alia bercerai, kita orang satu keluarga ni tak pernah dapat beraya sama-sama. Berkumpul ramai-ramai. Tak pernah. So, masa tu Alia ingatkan, ya Allah, bestnya mak aku ada dekat Malaysia. Bolehlah kita semua beraya sama-sama, betul tak? Bolehlah. Maybe umur mama tak panjang, maybe inilah pengakhiran last kita dapat sambut raya dengan mama. Kejadiannya itu hanyalah angan-angan yang tak pernah akan dapat dicapai. Sebab apa? Bapa tiriku si tikus cacat masih ada. Korang tahu apa jadi? Mama Alia ni dia dalam dilema tau. Dia dalam dilema. Nak anak tapi sayang suami pun sayang suami juga. Hormat suami pun hormat suami juga. Jadi apa yang dia buat? Walaupun kita raya ni, walaupun dia dekat Malaysia, dia dah lama sangat tak pernah beraya dengan anak-anak. Arwah Mama Alia duduk dekat New Zealand tu berpuluh-puluh tahun tau. Berpuluh-puluh tahun. Okay? Dia tak pernah dapat beraya dengan anak-anak. Dan dia juga tak pernah beraya di Malaysia semenjak dia bercerai dengan Abah Alia. Okay? Semenjak dia bercerai dengan Abah Alia daripada umur Alia 12 tahun, 11 tahun lah. Dia tak pernah beraya dekat Malaysia. Dia selalu ada dekat New Zealand. Jadi kita tak pernah beraya dengan mak kita dekat Malaysia. Kat New Zealand Alia beraya dengan Mama Alia masa Alia kat New Zealand. Tapi Abah tak ada pula kan. Kat New Zealand pun kita orang bukannya raya betul-betul. Raya macam tak raya kan. So masa Mama kat Malaysia, dengan angan-angan nak raya sama-sama adik-beradik ada ni. Fafa ada, semua ada kan. Cuma Ella je lah tak ada. Adik-beradik dah ada kat Malaysia ni. Mama ni apa cerita? Semua orang kecuali Ella ada, tak ada. Kecuali ada Alia, Ella je lah tak ada. Mama ni apa cerita? Dia sanggup sebab kita orang tak terima si Russell. Alamak, si tikus cacat tu. Bukan nama sebenar. Okay? Si tikus cacat tu, kita orang tak terima si tikus cacat tu. Dia jadi apa? Tak nak komen video yang pada sekarang. Apa yang dia jadi? Dia rela tak beraya dengan anak cucu. Tapi dia rela beraya ke Melaka. Dia beraya dengan tikus cacat dekat Melaka dengan adik-beradik arwah mama. Dia berayalah kat rumah adik-beradik dia dengan tikus cacat. Dia tak raya pun dengan kita orang. Masa tu, korang tahu tak, kita orang ni dah biasa tak raya dengan mak ke, dengan bapak ke. Kita orang dah biasa. Raya tu macam tak ada apa. Tu sebab korang tengok macam Alia raya tak ada apa. Biasa je. Macam raya tu hari biasa bagi Alia. Big Boss pun sama. Sebab dia masa duduk dekat UK pun, dia macam raya tak raya.
Pergi exam lagi raya. Kita orang exam ke apa semua macam raya tak raya. Jadi bila hari raya ni bagi kita orang tak ada apa-apa yang menarik sangatlah. Tu sebab sebelum PKP ni masa hari raya rumah Alia ni Alia cuba mulakan tradisi macam hari raya pertama orang datang rumah kita orang. So baru dah rasa raya. Sebab selalunya masa raya tu Abah Alia dia dah kahwin lain. Abah Alia dah kahwin bini nombor 4. Abah Alia dah kahwin bini nombor 4. Yang kelakarnya bini baru. Lepas tu bapa Alia pula beraya dekat rumah mak mertua. Abah Alia masa tu raya rumah mak mertua dia dekat Kedah abang Perlis. Dekat Perlis. Jadi mak kita ni selalu anak-anak balik rumah mak mertua. Ni bapa balik rumah mak mertua, mak pergi raya dekat rumah adik-beradik dengan suami. Korang rasa kita orang adik-beradik raya dengan siapa? Kita orang adik-beradik dengan adik-beradik je lah. Dia orang datang rumah Alia, adik Fafa datang rumah Alia. Lepas tu kita orang raya lah sama-sama. Kita orang raya kat rumah Alia lah macam tu. Mak tak ada. Tapi Abah Alia tu tak apa. Kita orang faham. Kita orang dah raya dengan dia dah. Kita orang kat Malaysia. Tiap-tiap tahun kali raya memang Abah ada. Cuma masa tu dia dah kahwin kan. Pergilah rumah pergi rumah mak mentua, pak mentua, betul tak? So dia raya kat sana. Alia tak ada masalah dengan Abah Alia. Memang Abah memang selalu datang kan. Tok Jailan kan selalu datang kan. So masa tu kita orang macam nak salam siapa ni? Tak salam siapa ni? Kita orang balik Melaka pun tak jumpa siapa-siapa, tak jumpa Mama Alia. So harapan nak raya dengan Mama memang tak ada. Tak adalah tercapai. Okay. So habislah cerita raya. Mama tak datang pun raya. Kita orang nak datang rumah Mama, macam mana nak tahu Mama? Mama tak ada. Mama gimana duduk kat hotel mana pun kita orang tak tahu. Kita orang tak tahu. Sampailah hari dia nak balik, yang kita orang buat dia mati-mati nak balik. Dia tak nak buat treatment dia sepanjang dia bercuti tu, balik ke Malaysia dekat sebulan kan. Dia cuti tu dia tak nak pergi treatment pun. Dia tak nak pergi treatment. Jadi kita orang risau. Kan kalau dia tak buat treatment kan dia patut treatment tu tiap-tiap 2 minggu kena pergi. Kalau dia tak buat treatment nanti masalah, sebab lagi teruk lah kanser dia, sebab dia dah stage 4 doktor. So masa tu dia dah berapa 3 bulan je. Berapa minggu dia tak buat? Dia dah sebulan lah dia tak buat kat Malaysia. Sebulan lebih kan? Sebulan lah dia tak buat kat Malaysia. Kita orang risau lah. Lepas tu dia kata dia nak balik New Zealand pula. Sebab dia seboleh-boleh nak suruh si Tiko Cacat duduk sini. Kita orang tak nak. Kita orang kata kita nak jaga Mama je. Dia seboleh-boleh nak duduk sini. Nak bagi Tiko Cacat tu suruh kerja dengan Evanis. Lepas tu nak suruh bagi, nak kita ni nak kena bayarkan rumah si Tiko Cacat dekat New Zealand. Nak kena bayarkan kereta si Tiko Cacat kat New Zealand. Habis tu akunya apa kejadahnya nak kena tanggung bapak tiri ni. Hai, dah lah. Tu sebab lah dia panggil dia Tiko Cacat. Namanya kalau Alia tanggung, Alia lah Tiko Cacat lepas tu. Kita lah Tiko Cacatnya. Cacat lah kita punya otak yang kita nak pergi tanggung Mak Saleh yang tak entah siapa-siapa ni, walaupun dia bapak tiri. Masa Alia duduk New Zealand, dia tanggung Alia pun tidak. Mak Alia menanggung Alia. Dia yang kerja susah payah. Ini tiba-tiba aku nak kena tanggung dia. Kau apa hal? Kalau kau jaga mak aku tak apa juga. Mama kita sakit, dia pergi berjimba. Kan? Lepas dah buat, korang tolong like dengan share. Tak payahlah heboh-heboh, hormat privasi orang. Macam kita punya apa. Ini privasi Alia. Lepas tu, bila dia dah balik ke New Zealand, Mama tak jadi balik sebab kita orang dah buat solat hajat. Mama duduk dekat sini. Bila Mama duduk dekat sini, masa tu Mama, Alia rasa Mama bersyukur lah. Alia rasa Mama bersyukur. Sebab apa? Kenapa? Mama tengah-tengah malam tu sakit dia tu sakit sangat. Kita dah cerita tu kan. Yang hal nak memujuk dia. Satu hal. Lepas tu Tiko Cacat tu kejap tak kerja. Tak jadi nak balik. Burn tiket. Burn tiket tu. Tak jadi dah nak balik. Lepas tu dia duduk dengan kita orang. Bila dia duduk dengan kita orang, first kali pergi start nak jumpa doktor lah. Pergi jumpa doktor, pergi buat treatment. Yang ada apa pegang abang ni kenapa? Biasalah, cepatlah cerita je. Pergi jumpa doktor, pergi ke hospital pantai, pergi ke hospital ni, pergi ke hospital tu. Masa mula-mula tu dia okey lagi, boleh jalan, boleh ni semua ni lah. Tapi lama kelamaan lagi teruk. Sampai kan nak kena ada mesin oksigen kat dalam rumah ni. Arwah Mama, dia bilik dia dekat sini kan. Bilik dia kat bawah ni. Daripada bilik tu, dalam bilik tu ada bilik air. Daripada atas katil nak pergi bilik air, kena duduk atas wheelchair. Duduk atas wheelchair.
wheelchair beli tu satu cerita lah. Kena pula beli apa ni? Tong oksigen. Bukan tong oksigen. Yang kursi macam wheelchair tapi ada lubang bawah untuk berak. Tahu tak? Kalau orang disable nak pergi berak, dia ada kursi special dia. Duduk atas kursi tu. Sampai kena ada tu. So kita orang jagalah masa tu timing masa tu Alia buat Everest tu dah tak boleh nak fokus. Walaupun tak fokus lah, walaupun Alia buat juga Everest tu tapi tak boleh fokus. Alia jaga Mama siang, Eva jaga Mama siang, Daniel jaga Mama masa malam. Daniel tu adik Alia. So memang dah full time lah. Dah full time. Tapi buatlah juga sebab dealer-dealer dah cakap Kak Alia bila nak buat live, Kak Alia bila nak buat live. Tapi jarang Alia tak buat live selalu dulu. Alia tak buat selalu. Okay, so masa tu that's what comot mean. Comot. Lepas tu masa tu kita dah bagi Mama treatment apa semua kan. Pergi jumpa doktor tu, pergi jumpa doktor ni, sampai doktor pun terpikat dengan Alia. Pening pula kepala masa tu. Doktor terpikat dengan Alia. Istilah kan. Hantar Mama pergi hospital, pergi balik. Lepas tu bila tiba part satu part tu Mama dah habis treatment. Immunoterapi dia tu dah habis treatment. Doktor dah buat, dah scan dia, dah x-ray dia, dah MRI dia. Kanser dia tu dah banyak, dah tak ada kan. Banyak dah mati, kanser dia semua dah okey. Mama punya kanser, lung kanser ni kau nak kena faham buat kanser ni. Kanser ni boleh start mana-mana badan kita. Kulit ke kepala ke otak apa tu. Bila kanser tu merebak, dia akan merebak ke tempat lain. Satu badan. So bila dia dah merebak ke otak. Bila merebak ke otak, nanti orang tu dia tak boleh nak fikir betul. Dia kepala, apa dia semua. So tumor tu dah mula dalam kepala. Dia mula merebak ke belah sini, mula merebak ke situ. So Mama punya lung cancer daripada kecil jadi besar sampai dia tak boleh nak nafas. Saluran nafas dan saluran makan tu dah terhimpit dengan kanser tu lah. So itu yang dia orang kena cuba treat kan, supaya at least boleh lah bernafas. Boleh makan, boleh macam biasa. Sebab kalau dah mula tak makan, dah mula tak boleh nafas, teruk lah jadi dah. So sebab sakit dada tu memang kau tak payah cakap lah. Tapi yang isu teruk Mama tu sebab dia dah mula ke otak. So dia orang nak kena bagi treatment supaya benda tu kurang ke otak. Sebab kalau dah ke otak, lama-lama nanti pressure build up ke benda tak ada orang kata, jadi lagi teruk. So masa tu kan Mama punya tu semua dah okey tau. Dia dulu daripada datang dia tak boleh berjalan, dia duduk atas wheelchair. Macam dia kata daripada katil nak pergi toilet kena duduk atas wheelchair, tak boleh bergerak. Daripada bilik nak pergi dapur pun atas wheelchair. Daripada dia tak boleh bergerak sampai dia dah boleh berjalan, dia dah boleh berdiri. Kita jaga dia, kita dudukkan dia kat sini. Kita jaga dia 6 bulan lah, 7 bulan. Dia duduk sini sampai dia dah boleh berdiri. Dia masa dia datang tu badan dia kecil je, kurus je. Sampai dia gemuk, sampai arwah Mama gemuk. Ada buat macam ni lah. Sampai arwah Mama gemuk, ada bagi makan apa semua kan. Bagi makan, kita jaga Mama sampai dia dah gemuk. Tiba-tiba dia cakap satu hari, Along, Mama nak balik New Zealand. Ada macam, lah kenapa Mama nak balik New Zealand? Itu kata Mama nak duduk sini sampai selama-lamanya, sampai habis. Sekali bila dia dah sihat, tak apa hal lah Mama dia dah boleh jalan. Dia kata dia nak balik New Zealand. Alia pun macam, asal Mama nak balik New Zealand? Kata Mama settle je lah apa benda yang patut kat belakang. Mama tiku cacat tu ada loh. Lepas tu siapa nak bayar ni apa semua, siapa nak bayar bil apa semua. Mama tu dia kata Mama sakit Ma. Dia kata yelah tu sebab lah Mama kata Mama suruh kau gajikan dia, kau tak nak. Mama sakit, Mama nak fikir kerja apa lagi Ma. Biarlah dia kerja, cari duit dia untuk dia tanggung sendiri. Biar dia cari kerja. Kita tengah mikir macam mana nak bayar Mama ni. Sebab Mama ni masa tu dia ni bukan warga negara Malaysia dah. Dia warga negara New Zealand. So bila dia balik Malaysia nak pergi ke HKL ke apa semua memang tak boleh. Kalau pergi dia kira bukan warga negara, tak ada IC, tak boleh nak ni. So kena pergi private kena bayar. Punyalah mahal, satu cerita. Nombor 2, kalaulah Mama nak mengelola kan, yang lagi lebih afdal tu dia mengelola kan hal dia lah. Tapi dia asyik mikir kan suami dia. Asyik fikir suami dia. Itulah kebaikan arwah Mama Alia. Dia macam-macam mana pun dia akan pilih
suami dia. Dia akan tetap pilih suami dia. Faham tak? Tetap pilih tikus cacat tu. Itu yang kalian tak faham. Dia dah sihat je, tiba-tiba, Along, Mama dah beli tiket balik New Zealand. Ya Allah. Alhamdulillah. Aku ni tak cacat pun, tapi kalau apa-apa jadi, Alia confirm dia tak pilihnya aku pun. Abang jangan cakap macam tu Alia pilih abang lah. Kalau tak, kenapa lah kahwin dengan abang? Alia ada tikus-tikus cacat dekat New Zealand banyak. Tikus-tikus cacat kat Malaysia banyak sebelum abang. Tapi Alia pilih abang. Jangan main-main Papa tikus cacat also. Mana? Sebab abang bukan tikus cacat lah, Alia pilih abang. Kalau cacat, Alia tak pilih. Oh. So, satu hari tu Mama kata Mama dah beli tiket nak balik New Zealand. Alia macam tak, bukan. Tiap-tiap bulan kita nak kena extendkan visa Mama tu. Kita nak kena extendkan visa Setiap Mama bulan dia. kita hantar surat sebab ke dia bukan warga negara Malaysia. Kata nak tambah sebulan lagi treatment. Dia kira datang treatment. holiday. Medical treatment. Bukan holiday, medical tak, treatment. kira mamanya pasport tu dia chop datang holiday. So bila dia dah datang sini, kita nak kena renew kan every month, setiap bulan, sebab nak kata dia tengah buat treatment dekat Malaysia. Tapi bila Mama dah tahu dia dah habis buat treatment dekat Malaysia, dia dah sihat, dia tiba-tiba dah beli tiket balik ke New Zealand. Dia beli tiket balik ke New Zealand. Bila dia dah beli tiket kat New Zealand, Alia kata, Mama ni belum sihat sepenuhnya, walaupun dah habis dah treatment, janganlah terus balik. Dia kata tak boleh, Mama nak kena kerja, nanti tikus cacat tu nak makan apa. Dia dah besar panjang, dia tahu dia cari duit sendiri. Tetap arwah Mama dia tetap dengan pendirian dia nak balik ke New Zealand tu, nak jumpa juga tikus cacat. Sebab tikus cacat duk call dia, asyik-asyik call dia kan. Nak cakap tak boleh call pun tu salah juga. Dah laki kan, dah laki dia kan. Laki dia call. Lepas tu satu hari tu Mama baliklah ke New Zealand. Cuba hari ni balik. Hari ni Rabu ni kan? Hari ni Rabu. Dia bagi tahu Rabu. Jumaat malam nak balik. Jumaat malam nak balik New Zealand. Betul lah. Dia dah balik New Zealand. Hari ni flight dia. Balik ke New Zealand. Besok tu hari ni Rabu. Jumaat malam flight dia. Hari Khamis malam tu kita buat makan-makan kan. Kita buat tomahawk. Dengan Mak Lang, dengan Mak Hitam semua kan. Ya, kita bagi makan. Kira dah bye-bye dah. Ada gambar. Pagi besok tu ada gambar. Mama balik hari Jumaat. Sampai je hari Sabtu kat New Zealand. Apa berlaku? Sampai je dia sampai kat New Zealand. Sebelum tu kita dah kata jangan balik. Dia tak nak balik. Dia sampai je ke New Zealand. Dia tulis dekat Facebook dia. Apa? Korang rasa dia tulis apa kat Facebook dia? Mana tu? Dia tulis dia sedih. Dia rindu dekat kita orang semua. Dia cakap thank you kat kita orang semua. Dia sedih, dia menyesal balik ke New Zealand. Dia tulis dekat Facebook dia menyesal balik ke New Zealand. Dan dia call Alia, dia kata dia nak balik ke Malaysia balik. Satu hari? Alia pun lagi bising. Alia macam, Mama kata Mama nak sangat balik New Zealand tu kan? Kenapa Mama tiba-tiba nak balik Malaysia ni? Tapi Mama tu dia cakap je dia nak balik Malaysia. Kejap lagi dia upload gambar. Thank you Tika Cacat for cooking for me tonight. Oh my gosh, I remember that post on her Facebook. I looked at it. I looked at that post. Kita orang macam So Tika Cacat pujuk Mama dia masak lah. Padahal bukan dia yang masak. Tikus cacat tu tak reti dia nak masak masakan Melayu apa semua. Kejadah, tak reti. Dia masak apa? Ceritanya Mama Alia tu dia nak sedapkan hati kita orang ni semua. Tak. Bapak tiri korang baik sebenarnya. Aku tak ada nak balik, aku rindu korang je sebenarnya. Bapak tiri kau ni, tikus cacat ni, dia dah masakkan Mama. Padahal bukan tikus cacat yang masak. Mama yang masak. Macam lah Alia ni tak tahu rupa Mama masak macam mana, rupa tikus cacat tu masak macam mana. Takkanlah rupanya perfect berbenau. Mama tu dia masak, dia upload dekat Facebook. Tapi dia kata thank you honey for cooking for me. Cover balik lah. Mama tu pandai cover line. Arwah Mama dia pandai cover line. Dia akan cover suami dia tu memang yang terbaik.
Dari ladang lembu New Zealand. Cempedak goreng Felicia. Memang terbaik. Alia pun macam, dah sudah. Tadi kata nak balik sangat. Lepas tu tak jadi balik pula. So kita orang pun tak adalah layannya sangat. Kan, kita orang tak adalah layan. Adalah tu kes laki bini kan. Bergaduh laki bini tu biasalah. Kita orang pun biar nampak. Kita orang buat macam biasa je lah. Kita orang buat ada kan? Buat ada je lah. Kita orang tak tahu apa. Mama tak bercerita. Kita tak tahu apa. Aku kata dengan dia, tak apalah dia. Kita dah 6-7 bulan kita dah jaga mama. Kita punya part, mama dah sihat. Kita punya kerja dah selesai lah. Dia terpulang lah. Dia dah kata dia nak balik New Zealand balik. Dia nak meninggal kat sana. So kita tahu orang kanser ni tak nak memang ending dia situ. So kita orang memang dah plan for the worst lah. Dah kata dengan Alia, kalau ni mama nak meninggal sana dan nak to her lah. Lagipun dia dah sihat. At least tak adalah dia teruk. Masa dia dengan kita orang kat Malaysia. Ini kita dah dapat lah apa, jaga dia. At least kita rezeki jaga mak kita kan. Mungkin setakat tu saja rezeki kita jaga mak kita Allah bagi kan. Kita accept lah, reda lah. Kita masih nak jaga mak kita, tapi dia yang decide untuk pergi ke suami dia. Sebab dia kata dia nak meninggal pula dekat New Zealand. Bukan buka gigih layan live ni bedtime story what tikus mami. Alia bukan buka aib mak Alia. Alia cerita kebaikan arwah mak Alia sekarang ni. Alia tak cerita aib mama. Alia cerita kebaikan dia, macam mana dia hormat suami dia. Cuba dengar betul-betul. Okey, macam mana dia hormat suami dia, dia sayang suami dia walaupun suami dia buat seteruk-teruknya layanan pada dia. Okay. So bila kita dah, mama kata dia pula macam nanti laki aku tak dapat tengok kubur aku. Dia risau suami dia tak dapat tengok kubur dia kalau dia meninggal kat Malaysia. Nanti kita orang semua adik-beradik tak nak bagi tahu laki dia yang dia dah meninggal ke apa ke. Dia risau tu dia nak balik ke New Zealand. Dia risau kita tak jaga laki dia lah. Lepas tu dia risau tak ada siapa jaga laki dia kat sana. Yang Alia dah tahu, Alia dapat baca, laki dia tu kan tak dapat cari kerja, tak ada kerja. Sebab kalau arwah mama Alia dah balik ke Malaysia, bila arwah mama balik ke Malaysia, kerajaan NZ New Zealand tak akan bagi suami dia tu, bapa tiri Alia tu duit lagi. Sebab kalau mama sakit, orang yang menjaga dekat New Zealand ni lain tau. New Zealand ni bagus. Orang yang menjaga orang sakit kan, New Zealand punya kerajaan akan bagi duit. Akan bagi duit. Okey, tiap-tiap minggu ke tiap-tiap 2 minggu, Alia tak ingat lah. Kerajaan akan bagi dia duit sebab jaga orang sakit. Bagus lah. Bagus kan. So masa tu arwah mama dah tak ada kat New Zealand. Macam mana dia nak dapat duit? Dia tak dapat duit ekstra tu. Faham tak? Dia tak dapat duit ekstra tu. So seboleh-bolehnya dia nak ajak mama balik ke New Zealand balik. Sebab tu mama termakan hasutan bapak tiriku si Tiko Cacat ni suruh balik ke New Zealand balik. Tiko Cacat ni accountant ke? Pandai dia kira lah. Dia macam dia kesian kat laki dia. Nanti kalau dia dah tak ada, laki dia nak duduk rumah mana. Sebab rumah tu nama mama Alia. Arwah mama Alia punya nama. Kereta semua nama arwah mama. Jadi kalau arwah mama meninggal, semua benda tu tak ada untuk dia. Untuk si Tiko Cacat ni tak dapat apa. Semua nama arwah mama kan. Jadi sebab itulah dia balik juga ke New Zealand nak settlekan Tiko Cacat ni. Korang tahu tak, lepas je dia sihat tu, dia balik New Zealand, dia kerja korang. Dia kerja. Dia sakit-sakit tu dia kerja. Kita orang kat mama dah berhenti kerja. Kita orang mati-mati lah ingat mama dah berhenti kerja. Sebelum dia balik Malaysia, kita dah kata mama dah berhenti kerja, mama kena settlekan bank, hutang, apa benda semua. Tapi macam dia tak settle apa benda. Kita pun pelik lah. Alia dah cakap, mama cakap, Along, mama ada gelang ni, mama ada ni. Nanti mama meninggal, nanti kau angkat lah ni. Ni sekarang ambil ni. Alia kata, Ma, Along tak nak gelang mama ke? Alia tak nak buat ini semua. Along tak nak harta. Kita tak nak harta. Kita memang datang sini nak jaga mama. And kita bawa mama balik ke Malaysia, kita nak jaga mama. Kalau mama ada harta untuk treatment. Mama ada duit ke, kan? Mama settlekan. Kalau mama ada hutang, mama settlekan hutang-hutang mama dulu apa semua sebelum mama balik Malaysia. Kita dah cakap tu dah. Kan? Kereta ni ke mama dah tak pakai. Alia cakap, Ma, kereta ni mama dah tak pakai. Mama dah balik Malaysia. Mama jual.
Dia balik 6 bulan. Dia balik 6 patut bulan. bukan 6 bulan. Masa dia balik tu, dia dah tahu dia tak balik sana lagi. Tapi kereta sebenarnya tak jual. Sebenarnya tak jual. Kita dah cakap, kita cakap, "Ma, kereta ni Mama jual, rumah ni Mama jual." Dia kerja dekat Sky TV. Kiranya masa Mama dah balik tu, semua benda dah settle. You downsize already belah sana ke macam mana. Laki dia pandai-pandai lah jaga belah sana. Mama dah pindah balik Malaysia for good. Tapi laki dia tak buat apa-apa weh. Laki dia, bapak tiri Alia tu, dia semati-mati dia nak tunggu Mama Alia settlekan semua benda. Dia mati-mati suruh Mama Alia balik daripada balik New Zealand tu untuk settlekan semua benda untuk dia. So, Mama pun baliklah ke New Zealand. Mama pun baliklah ke New Zealand. Balik punya New Zealand, Ella pula telefon sehari 2 hari lepas tu. Ella tu adik Alia duduk New Zealand juga. Dia kata, "Macam mana? Kau nak tahu? Tiko Cacat dah suruh Mama buat apa?" Apa? Yang pasal insurans semua tu? Itu lain, itu last lah. Itu last bila Mama dah meninggal. Tak. Daripada mula-mula kan? Tak, lepas Mama dah meninggal. Masa tu kita dah tahulah. Oh, iya ke? So, apa dia? Cerita lah. Ella dah bagi tahu. Adik Alia Ella duduk New Zealand juga. Tiko Cacat dah suruh Mama sign benda entah. So, duit insurans kita bila dapat cancer ke apa kan, benda tu dapat payout or something kan, untuk bagi treatment kan. Semua duit tu dah bayar bagi ke Tiko Cacat tu. Mama balik ke New Zealand, dia sign apa benda tak, Tiko Cacat dah siapkan surat-surat ni. Suruh dia sign semua insurance tu, letak nama Tiko Cacat ni. Semua benda letak nama Tiko Cacat ni. Itu yang Mama balik, Mama stres. Kita orang kata dengan Mama dapat duit insurans ke apa ke, gunalah settlekan bayar kredit card, bayar kereta, bayar hutang apa benda. Ada balance balik Malaysia, bayarlah untuk treatment apa semua sekali kan. Masuk akal lah. Tapi tak, tengoknya ini plan Tiko Cacat ni. Plan Tiko Cacat tu, dia sudah kata macam tu. Dia sudah suruh Mama Alia sign semua surat ni kan. Lepas tu dia orang dapat duit insurans. Sebab duit insurans tu Mama Alia boleh dapat awal sebab dia kena kanser. Dia dah kena kanser, dia dapat awal duit insurans tu. Bukan sikit-sikit lah. Banyak duit insurans. Ini duit New Zealand, bukan duit New Zealand. Bukan duit Mecha. Duit Mecha tak ada apa-apa. Sekali semua tu duit tu dapat je, dia transfer ke Tiko Cacat. Ya. Dia transfer ke Tiko Cacat. Mak Alia tak ada apa. Kau rasa orang ni Mak Alia tu kanser tau. Orang kanser tak boleh stres tau. Tapi bila dia dekat Malaysia, dia tak stres dah. Bila dia balik New Zealand, dia mula stres balik. Korang bayangkanlah, dia daripada dia balik Malaysia, dia dah gemuk kan. Dia balik New Zealand, korang tahu tak? Alia jumpa dia setahun lepas tu, dia sekurus-kurus macam Alia sekarang. Lagi kurus lah. Lagi kurus rasanya. Mama nampak tu daripada dia berat dia 80 lebih, nak dekat 90. Masa dia sakit kat Malaysia, dia turun dalam 50 lebih 58 macam tu. Lepas tu berat dia naik balik 70 lebih. Masa kita jumpa kita jaga dia naik berat sampai 70 lebih balik. Masa kita jumpa dia balik dekat New Zealand, dah macam 40 lebih dah. Dah macam dekat low 50. Bawah 50. Macam 48 ke apa tak? Tak sampai. Memang dah macam nampak lah. Memang dah nampak tulang. Nampak tulang. Korang nampak tulang. Masa tu dah terkejut weh. 2-3 minggu sebelum dia meninggal. 2-3 minggu sebelum dia meninggal. Memang nampak kurus kan. Kita orang nampak Mama ni, kita orang jumpa. Macam ya Allah, terkejut. Betul. Ini mak aku ke? Korang bayangkan. Daripada besar-besar ni, sebesar ni, tiba-tiba jadi kecil. Kecil sangat. Kecut. Korang tahu tak, kalau orang yang tak happy, orang yang stres, orang yang murung, yang sakit, punya rupa macam mana? Cengkung tu macam mana? Daripada kanser dia tu dah tak ada, dah stable lah. Kanser tu dah okey. Kanser dia mula balik teruk weh. Sebab apa? Naik balik kanser. Stres ni adalah apa? Makanan kanser. Kalau kau stres, lagi banyak kanser tu naik. Lagi happy kanser tu naik. Merebak. Itulah yang buat Mama Alia naik balik kanser dia. Dia mula treatment balik dekat New Zealand. Tapi dia tak pergi treatment.
yang betul. Dia tak pergi treatment yang betul. Macam tak jaga betul lah. Tak jaga betul. Tak jaga betul. Korang tahu tak, sepanjang dia dekat New Zealand tu, yang kita tak tahu apa terjadi, kita ingatkan dia happy. Kakak okey. Lepas tu Kita macam ingatkan senyap dia je. happy sangat-sangat dekat New Zealand. Sekarang pun happy. sometime call lah. Macam tu je lah. Kita orang call Tak adalah dia macam tu kata lah. apa-apa. Dia tak cerita satu patah haram dia tak cerita. pun. Mama makin sakit ke apa, semua dia tak cerita. Senyap. Tak cerita. Macam okey je lah. Kita orang pun agak okey lah. Lepas tu masa ujung-ujung tu, masa tu yang Mama balik ke sana bulan 10, bulan 11. Tahun depan tu dah sampai macam bulan 6, bulan 7, Mama dah mula kata. Masa tu Alisha dah nak lahir. Mama tak tahu Alisha ni nak keluar. Alia tak bagi tahu mak Alia. Bila Alisha dah nak keluar bulan 6 tahun. Bukan. Masa tu, masa Alia mengandung, Alia tak bagi tahu arwah mak, Alia tak bagi tahu bapa Alia, tak bagi tahu siapa-siapa pun Alia mengandungkan Alisha. Sebab Alia tak nak orang tahu. Alia tak nak orang tahu Alia mengandung masa tu. Sebab Alia ni aktif. Alia berjalan sana, berjalan sini, naik basikal, kickboxing apa semua. Sebab Alia tak nak orang kata jangan nanti gugur. Itu satu doa kan. Jadi Alia tak nak bagi tahu siapa-siapa. Sampailah Alia dah 6 bulan kot mengandung. Baru Mama call. Mama kata, Alung kau mengandung Baru Alia kata, ya Alia mengandung. Lepas tu dia kata Mama kata apa? Kejap Iva, kejap. Mama kata masa tu dah lupa dah. Mengganggu betul lah. Geram betul dengan cakap kan. Tahu tak apa. So masa tu Mama dah apa lah cakap tadi Dah lupa dah. Iva kacau lah. Ella tak dapat detect ke Mama tak makan kat sana. Ya Allah, bapak tiri Alia tu tak bagi Ella ni datang selalu kat rumah. Tak bagi. No, I didn't log into my... Why are you sharing your screen? Kita orang ni adik-beradik, ada mak tiri, ada bapak tiri. Perangai lebih kurang sama je. Tak bagi kita orang adik-beradik ni duduk sekali kat rumah tu kalau boleh. Faham tak? Masa Alia kecil, masa kita orang adik-beradik kecil, kita orang ada mak tiri pun tak suka kita orang duduk satu rumah dengan bapak kita orang. Mungkin bapak kita orang tak bagi duit dia cukup ke apa ke, dia tak happy ke, kita tak tahu. Tapi tak dapat. Bila kita orang duduk kat New Zealand pula, bapak tiri pun perangai lebih kurang macam tu. Faham tak situasi kita orang ni sebagai anak tiri? Anak tiri kan. Faham tak? Nak duduk dengan bapak tiri sebesalah, nak duduk dengan mak tiri sebesalah. Nasib baiklah sekarang dah besar. Tak payahlah fikir mak tiri ada banyak pun tak apa. Bapak tiri ada banyak pun tak apa. Lantaklah kita tak duduk dengan dia orang. Tu tak apa. Tak ada masalah, tak ada jadi gaduh. Faham tak? Sekarang ni bila mak kita dah sakit macam tu, kita tak tahu, mak kita tak bercerita, dia asyik cerita laki dia baik. Bila kita orang tengok dia punya Facebook, asyik-asyik Tiko cacat bagus. Asyik-asyik Tiko cacat bagus. Thank you Han. I love you Han. Asyik-asyik itu je. So kita orang fikir baguslah. Betul tak? Is this you? Baguslah mak kita ni dah jumpa laki dia dah happy kat sana, biarlah. Kita nak happykan dia kat sini, dia tak happy. Dia nak happy dengan suami dia. Biarlah dia happy dengan suami dia. Itu cara dia gembira. Itu cara dia happy. Dia dah sakit. Dia nak happykan diri dia ada suami. Biarkan. Kita fikir dia baguslah dengan suami dia. Kita tak tahu apa yang belakang tu, sebab arwah Mama Alia ni tak bercerita sikit pun pasal keburukan suami dia. Dia sakit-sakit, dia pergi kerja. Korang tahu tak? Sampai kita orang balik New Zealand. Masa tu Alia dah Mama kata Mama dah tak tahulah Mama ni sempat ke tidak jumpa anak kau nombor 3 ni. Sebab Mama kata tu lah. Kita orang pun keluar je Alisha. Kata dengan dia, okeylah Ma, tak apa ni? Kita tak bagi tahu, kita surprise dia kan? Tak, kita tak bagi tahu. Alia kata Mama telefon dia tak tahulah dia dapat tengok anak dia, cucu dia ni ke tidak kan? Sebab dia rasa dia dah tak hidup lama. Alia kata insya-Allah Mama hidup lama. Kita orang pun sembang-sembang. Masa tu plan nak pergi umrah ke? Kita nak pergi US kan budak-budak kan? Masa tu kita orang plan, mana ada. Alia dah mengandung nak pergi umrah, pergi US apa jadahnya. Masa Alisha. Lepas Alia beranak Alisha, ingatkan Mama okey lagi. Kita ingat Mama okey lagi. Ada adik tiri ke? Ada. Alia ingatkan Mama okey lagi. So kita orang masa lepas beranak Alisha tu, Alia plan lah nak bawa adik-adik Alia, bapa Alia semua pergi bercuti. Tak tahulah nak pergi bercuti ke London ke, Australia ke, Dubai ke, pergi umrah ke, tak tahu masa tu. Tapi tak terfikirlah pula nak pergi balik New Zealand. Sebab malas nak balik New Zealand. Tiko cacat tu ada. Nanti balik New Zealand bergaduh je kerja. Jadi tak nak pergi New Zealand. Tak ada plan. Dalam pada kita plan nak pergi berjalan, arwah mama call kata dia macam dah sakit, dah teruk.
Lepas tu teruslah Alia kata, okey, kita semua tak payah pergi bercuti tempat lain. Kita kena balik New Zealand. Balik New Zealand. Masa tu Alia call abah. Alia habis ya pantang. Sekejap Alia call abah Alia. Hello, masa ni abah Alia, Pak Tok Jelan tak pernah pergi New Zealand. Tak pernah pergi New Zealand. Okey? Alia call abah. Sebab Alia fikir kalau mama ni saat-saat akhir mama, kan, Alia nak, korang faham tak? Kita ni, mak bapak kita bercerai daripada kecil, kita tak pernah dapat jumpa semua orang satu keluarga dalam satu tempat. Tak pernah. Alia fikir ini dah peluang terbaik untuk kita orang semua ada satu family dekat dalam satu rumah. Nak rasa feeling tu macam mana. Okay, so Alia bawa adik Alia, Fafa, bini dia. Lepas tu adik Alia Daniel tak boleh ikut sebab dia aksiden motor. Okay, so bapa Alia call, hello abah, Alung nak bawa diorang ni semua balik New Zealand ni, abah nak ikut tak? Oh, bapa Alia masa tu tengah kat office ni. Dia kata, boleh? Bila? Alia macam, kita orang nak pergi tengok mama tau. Boleh? Bila? Oh, Atuk Jelan steady lah. Atuk Jelan steady kau. Lah. Nak pergi jumpa bekas bini, dia steady. Dia macam, Alia macam, bapak aku ni tak kerja ke? Tak boleh, dia ada cuti ke? Boleh je manjang. Dia kata boleh. So kita bawa lah abah Alia, semua Alia bawa balik pergi New Zealand. Okay, jumpalah, kita orang duduklah kat satu rumah ni. Duduk satu rumah. Korang faham tak? Masa tu balik New Zealand balik, bawa Alicia dah beranak dah ni. Kita orang ambil satu Airbnb ni. Ada 12 bilik tidur. 12 bilik tidur Alia pilih. Besar dia rumah tu. Besar gila, ada swimming pool semua. Bilik ada 12. Sebab apa? Sebab kita fikir Tiko Cacat hari tu masa kita orang datang, Tiko Cacat tak kasi duduk rumah dia. Jadi kita orang pilih rumah yang ada 12 bilik. Kita orang fikir aku nak bawa mak aku duduk sini. And kita nak jaga mak kita. Kita orang jumpa arwah mama, kita orang dah terkejut macam mana kurusnya dia. Bila arwah mama sampai dekat rumah tu, kita nak ajak dia duduk rumah kita. Dia mula-mula kata dia nak duduk dengan kita orang. Sampai je kat rumah, dia tak nak duduk dengan kita orang. Dia duduk kejap je. Masuk kejap, duduk kat meja makan. Dia nak makan rendang apa semua kita dah masak, bawa barang daripada Malaysia, kita bawa barang daripada Malaysia. Apa semua lah. Alia bawa barang daripada Malaysia semua. Rendang dah masak semua, faham lah masak rendang dekat dalam periuk biasa apa ni? Kat New Zealand tu. Slow motion begitu, bukan masak macam dapur kat luar ni. Slow motion masak rendang. Okey, dah selesai, so mama datang. Dia makan 2-3 suap, dia dah tak boleh makan. Kita orang ni dekat dapur bertonggang-langgang ni. Bawa tu ini barang daripada Malaysia, nak masak rendang, nak masak lauk raya lah. Sebab mama nak makan lauk raya kan. Alia ni masak lah. Duk masak lauk raya. Mama duduk dalam bilik tengah rehat. Alia rasa seronok sangat. Dapat jaga mama. Mama duduk kat situ, senang hati. Kita masak. Masa tu sejuk. Bulan 7. Masa sejuk sangat masa tu. Lepas tu kan, dia dah bawa baju dia dah. Datang ke rumah kita, dia dah bawa baju. Yang peliknya tu, dia dah bawa baju semua ni semua. Tapi bila dia datang, time sejuk ni, bawah 10 lah, dalam 5-6 Celsius kot dah. Tapi pakai slipper. Pakai slipper macam slipper jamban kau? Kau faham? Pakai slipper. Kita orang macam, macam mana mama pakai slipper ni? Kita sendiri nak keluar rumah pakai slipper memang tak boleh. Malam-malam memang tak akan keluar pakai slipper. Sejuk gila. Kau sakit. Jaket atas berlapis. Mama boleh pakai satu layer seluar. Seluar macam seluar dia pakai kat Malaysia, seluar panjang. Dengan slipper. Aku asal mama pakai slipper? Tak sejuk ke ni? Kau faham tak, baju yang mama pakai, baju sejuk mama pakai tu tebal ni je pun. Satu t-shirt, satu ni. Sejuk tau. Sejuk. Tak cukup. Macam ni tak cukup. Mamanya nak datang, kita tak adalah, apa ni, mama nak datang ni, Tiko Cacat bawa kereta hantar ke rumah tu, dia tak nak jumpa, tak apalah. Tiko Cacat tak pergi sewa tu, tak berani dia. Kita orang yang pergi, Ella pergi jemput dengan Fafa. Bawa mama datang. So masa mama dah dijemput kat sana tu semua, tak perasan apa lah kan? Tak perasan apa? Bukan malam gelap. Sampai ke rumah baru kita perasan, mama tak pakai kasut ke? Stokin semua tak ada. Stokin semua tak ada weh. Sejuk yang teramat. Macam manalah Tiko Cacat tu jaga. Patutlah kalau orang sakit lah kan, kita tahu mak kita nak pergi keluar dengan apalah kata kawan dia ke, adik-beradik dia ke apa. Kita yang jaga orang sakit ni mesti kita dah ready kan. Ni ubat, ini beg barang, ini baju, ini ni.
Ni kasut kau, ni jaket kau, ni topi kau, apa benda semua mesti kita dah ready kan semua barang. Kan? Ini langsung tidak. Masa arwah mama duduk kat Alia belikan dia kasut apa semua baju cantik, dia tak nak pakai dekat sini weh. Dia nak pakai nak tunjuk laki dia. Betul. Kasut-kasut Alia belikan dia kan. Dia tak pakai pun kat sini. Tapi dia kata dia nak balik New Zealand sebab dia nak tunjuk laki dia. Dia nak pakai cantik depan laki dia. Itu arwah mama Alia. Kita beli barang masa kat Malaysia. Beli. Tapi simpan masuk dalam beg. Terus masuk dalam beg kita dah elok tutup. Dia tak pakai. Kasut Alia beli kat sini kan. Alia ingatkan dia balik New Zealand pakailah kan. Tapi bila Alia pergi New Zealand, Alia jumpa dia pakai slipper korang. Pakai slipper. Baju cantik-cantik yang Alia belikan dia masa kat Malaysia, dia tak pakai. Dia rela pakai baju buruk-buruk. Dia balik New Zealand, baju tu dia tak pakai. Tak tahu mana pergi baju. Tak tahu mana pergi baju tu. Dia tak pakai. Kasut-kasut berlambak Alia beli, dia tak pakai. Dia pakai slipper macam slipper jamban. Serius korang. Alia ni kat dalam rumah ni macam 2 aircon kan buka. Sejuk tau. Alia pakai stokin tau. Ini orang sihat. Ini orang sihat. Orang sakit, ni orang tua. Kalau orang sakit, orang tua, kau rasa macam mana? Baju 6 degree. Kita duduk dalam aircon pun sejuk menggigil kan. 52 kot Tok Jelan terkejut lah weh. Siapa tak terkejut? Semua orang terkejut tengok arwah mama Alia macam tu. Siapa tak terkejut? Korang bayangkanlah orang yang sakit dah kecut sangat. Kurus nampak tulang. Kita tengok ni sedih tau. Rasa nak nangis. Tanya mama, "Ma, kenapa mama pakai slipper je?" Mama tak sejuk ke? Tak, mama tak sejuk. Mama okey, Dia takkan buruk langsung. Dia takkan cakap buruk pasal laki dia. Mama tak sejuk, mama okey, tak ada hal. Okey je, mama tak sejuk. Tapi dia menggeletar. Serius saya cakap, menggeletar. Boleh nampak menggeletar. Sampai dia minta baju Alia. Alung, kau ada baju ke? Mama sukalah baju kau ni. Mama Alia dia macam tu. Mama sukalah. Alia bagilah. Pakailah, dia pakai. Sejuk weh. Sejuk. Alia tak tahu macam mana. Dia kata laki dia jaga dia. Macam mana laki dia jaga dia. Bawa mama dah sampai rumah. Kau tahu tak, mama makan 2 sudu atau 3 sudu je. Sebanyak-banyaknya Alia masak kuah kacang, rendang daging. Dia kata dia macam-macam. Kuah lontong Alia makan. Masak. Dia makan semua benda tu 2-3 sudu je dia makan. Lepas tu dia kata, "Long, mama nak balik." Kata mama nak tidur. Dah lah, tempat ni jauh. Tempat ni macam KL. Mama ni duduk macam dekat Shah Alam. So kita pun baru dah petang jemput daripada Shah Alam ni dah datang KL. Takkanlah nak balik pula ke ni. Kenapa Ma? Kenapa? Mama apa alasan lah, semua benda keluar lah. Selesa lah apalah ni. Tapi kita faham lah. Ikut cacat tu dah mula ngacau. Bukan dia tak nak pakai. Dia sakit Molly. Laki dia lah patut settlekan. Dia tak boleh. Faham tak? You faham tak? Dia dah kecil tu, dia dah tak boleh nak berjalan sangat. Dia berjalan nak kena ada orang papah, nak kena ada orang pegang. Dia tak boleh berdiri sendiri macam kita. Sihat kena orang pegang. Dia kena ada orang pegang. Kiri kanan. Nak kena ada orang pegang dia Macam mana kita nak anggap, kita nak expect mak kita pergi ambil kasut sendiri pakai. Tak ada. Nak pakai cari stokin pakai sendiri. Orang nak kena sarung kan. Nak cari jaket pakai sendiri, tak ada. Yang mana ada dekat dia tu yang dia pakai. Faham tak? Yang mana ada dekat dia tu dia pakai. And kasut, dia tak boleh nak menunduk, nak cari stokin, nak cari kasut untuk pakai. Tak boleh. Dia tak boleh nak duduk sini pakai stokin kasut. Tak boleh. Dia nak ada orang papah dia, pegang dia. Macam mana dia nak pakai sendiri. Itu yang Alia marah. Kenapa dia mati-mati puji suami dia. Walaupun kita ni depan mata ni kita nampak macam mana suami dia jaga dia. Macam mana dia treat mak kita. Takkan Alia nak bayarkan tiket orang macam tu. Tak kira lah tiket tu. Takkanlah Alia nak bagi orang macam tu duduk kat rumah Alia. Takkan. Kalau kita rasa macam tu, kan? Lepas tu kita tengok mak kita seboleh-boleh dia akan kata dia akan kata memang tak ada. Semua tu Tiko Cacat bagi, mama je tak nak pakai. Tiko Cacat nak bagi mama pakai, mama je tak nak pakai. Mama nak pakai slipper senang. Faham tak? Dia akan pusing cakap macam-macam mana pun dia yang salah. Dia tak akan burukkan suami dia. Dia tak akan burukkan suami dia.
40 hari nak meninggal perangai memang akan jadi pelik. Betul. Dia tak nak makan tu kan, masa Alia tengah masak tu kan, Alia pergilah tengok kat bilik kan, cara dia tidur kan. Dia rehat dalam bilik. Masa dia rehat dalam bilik tu, Alia tengok kan, Alia takut. Alia takut, mama ni hidup lagi ke tak ada ni. Cara dia tidur tu. Kita tak masak ni. Takut. Pergi masuk bilik tu, intai dulu. Intai sekejap. Okey tak bergerak tangan tu ni. Tengok ada juga. Okey. Sambung masak. Malam tu juga lepas makan, dia mati-mati nak balik. Kita takkan nak kata tak boleh. So nak tak nak, hantarlah dia balik. Kita hantar dia balik ke rumah. Sekali tu je dia datang kan? Tak, 2 kali. Dia balik, kita hantar dia balik rumah. Petang tu kita angkat, dia duduk tak sampai sehari pun, tak sampai 5-6 jam pun. Tak sampai 3 jam lah. Dia terus nak balik rumah. Tapi masa tu kita orang fikir mungkin mama ni dah tak lama kot. Masa tu kita tak tahu apa. Mungkin mama dah tak lama kot. Dia nak ada orang bila dah tua, dia nak meninggal kat rumah dia. Betul tak? Ada yang macam tu. Jadi dah tak lama kot. Kita biarlah. Masa ni kita tak tahu cerita sangat. Kita tak cerita. Kita pun tak apalah, hantarlah. Fafa hantar. Kita tak adalah, kita tahu mama tu dah sakit, mama tu dah tak lama. Tapi at least bila kita semua ada situ, maybe dengan kehadiran keluarga dari situ, mungkin benda tu boleh melupakan situasi dia sekejap, bagi dia gembira sedikit. Tapi bila kita tengok dia macam serba salah, dia tak habis-habis. Serba salah. Dia nak duduk dengan kita. Kita nampak dia duduk dalam bilik, lepas tu dia main handphone. Dia main handphone. Kalau dia bukan Candy Crush, agaknya tikus cacat lah tengah mesej dia, where are you ke, apa benda, bila kau nak balik ke apa, what am I going to eat tonight ke apa benda, aku tak tahulah. Bila dia dah serba salah, tiba-tiba daripada dia macam nak datang, tiba-tiba jadi aku nak balik. Dia nak balik. Itu hari pertama. Dia nak balik, hantar dia balik. Hari kedua, yelah takkanlah kita datang ke New Zealand kali kedua nak tengok mak kita sakit ni. Dalam masa 2 minggu kita kat sana masa tu kan. Dalam masa 2 minggu tu kita jumpa mama 2 kali je kan. 2-3 kali je. 2-3 kali. Sekali datang first time makan tu. Sekali lagi kita ada pergi shopping kejap lah. Ni. Ya, banyak kali lah tu. Pergi shopping kejap tu kat luar. Yang kali kedua ni, dia telefon. Kita kata, mama nak datang sini tak? Kita orang masak. Lepas tu mama kata, kita orang kata, mama tidur sini hari ni. Mama tidur sini. Okey, mama tidur. Mama tidur sana. Kita orang ni, Big Boss jaga Elisha. Big Boss kena jaga Elisha. Masa tu Elisha baru lepas pantang. Tak sampai 2 bulan. Umur dia tak sampai 2 bulan. Alia dalam pantang lagi masa tu. Dah pergi New Zealand. Big Boss jaga Elisha, Alia masak. Dalam masa tu, lepas tu kata, Fafa, kau pergi bawa kereta, pergi ambil mama. Bawa ke sini. Mama nak tidur sini. So Fafa pergi bawa kereta, ambil mama daripada KL ke Shah Alam, ambil mama bawa balik sini. Dah sampai makan. Mama cakap lagi sekali, dia tak nak tidur, dia nak balik. Dia kata bro gigi dia terlupa bawa bro gigi dia. Alasan memang merapu habis lah. Memang tak masuk akal. Dia kata dia terlupa bawa bro gigi dia. Dia nak balik. Tak apa mak, kita orang pergilah beli bro gigi ni. Tak nak. Dia nak balik juga. Dia cari alasan. Kesianlah. Nanti tikus cacat ni tak makan apa semua. Mama makan sedap kat sini. Tikus cacat tak makan. Kesian dia lah. Kesian dia. Fafa pun naik angin. Fafa naik angin lah sebab nak kena hantar balik. Jauh kot. Bukan dekat. Jauh. Ya Allah. Jauh. Dalam pada Fafa hantar dia balik ni cerita kelakar ni. Fafa hantar dia balik rumah. Sampai je dia dekat rumah, Fafa pun balik. Daripada Shah Alam. So daripada Shah Alam dah balik. Katalah Fafa pun dah sampai setengah jalan daripada Shah Alam ke KL. Dia dah sampai ke Mid Valley lah. Mama sudah call Alia. Halong, macam mana orang cakap? Mama ni rasa macam lapar lah. Mama ni rasa lapar lah. Kita orang pun rasa lapar. Mana makan apa? Mama macam nak pergi makan kat Malaysian restaurant ni. Mama Rich nama tempat tu. Nama tu Mama Rich. Bukan Papa Rich. Mama Rich. Nama restoran dekat New Zealand tu Mama Rich. Dekat bukan Greenwood, Green Lane. Apa tu? Mama nak pergi makan. Bila? Malam ni sekarang. Mama lapar ni. Ini dah pukul 9 malam kot. Kedai tu buka sampai pukul 12 ni. 9 malam macam tu. Alia pun ya ke? Okey lah. Alia cakap je lah okey. Alia pun telefon lah balik. Bukan, dia kata, tapi Long kau cakap lah dengan Fafa. Kau cakap dengan Fafa, so dia ambil Mama balik. Tapi boleh tak Mama nak bawa tikus cacat ni? Alia macam dengar. Apa-apa je lah. Lantak lah, malas nak gaduh. Suka hati Mama lah, Mah.
Alia dalam hati, kau nak datang. Kalau kau datang, kau memang tak malu lah tikus cacat. Lepas tu, Alia call Fafa. Fa. Masa tu Fafa dengan Ella. Masa tu Fafa dengan Ella. Fa, Mama nak keluar makan Mama lapar, dia kata. Dia nak pergi makan. Aku dah agak dah. Fafa turun ni angin dalam kereta. Aku dah agak dah. Ni mesti tikus cacat tu yang nak makan kan? Tadi Mama nak balik sangat sebab si tikus cacat tu tak makan. Lepas tu si tikus cacat tu jealous kan? Lepas tu dia nak suruh bawakan makanan untuk tikus cacat kan? So sebenarnya Mama nak pergi keluar makan ni sebab tikus cacat tu tak makan. Dia nak bawa tikus cacat tu pergi makan. So kita orang pun macam, Fa, tak apalah Fa, kau biar je lah, kau layan je lah Mama tu Fa. Kau layan je, kau patah balik. Dia punya ni angin weh, Fafa punya ni angin, nak kena pusing balik. Nak kena pusing balik tengah-tengah jalan tu, pusing balik angkat Mama. Dia nak kena pusing balik angkat Mama. Lepas tu kan, Fafa mengamuk-ngamuk lah. Mana tikus cacat? Fafa tanya dengan Mama, mana tikus cacat? Macam mana Fafa cakap? Mama cakap apa? Tikus cacat tak nak pergi. Dia tak nak pergi. Fafa macam menyirap je Fafa. Masa tu kita orang pergi makan tengah-tengah malam ni, sejuk-sejuk ni pun Mama pakai apa? Pakai slipper lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Slipper lagi. Kita orang pun sampai lah, jumpa. Kita orang daripada town, daripada rumah kita orang, pergi ke Green Lane. Green Lane ni punya tempat antara lah, kiranya antara Shah Alam dengan KL lah. Itu tak adalah jauh, bincang KPJ. Kita orang pergi. Fafa pun daripada Shah Alam pergi ke PJ tu. Jumpa kat Green Lane. Parking lah sama. Kita orang pun dah duduk situ tunggu, sambutlah Mama. Ada orang tanya, dia tak boleh pergi sendiri ke? Lah, tikus cacat tu, aku pun tak tahulah. Tikus cacat tu memang tak ada main peranan langsung. Dia tak ada selain otak. daripada Dia cacat. Selain daripada peranan cacat tu je. Dia tak ada otak. Dia dia tak sakit. Mama Alia yang sakit. Dia akan tetap suruh Mama Alia settlekan apa benda yang dia nak makan. Bukan dia settlekan orang yang sakit nak makan. Orang sakit settlekan apa dia nak makan. Dia bab beralah tu memang tak faham. Tak faham konsep beralah, tak faham konsep apa ni, jaga orang ke apa ke, tak faham konsep keluarga, semua tak faham. Dia memang kalau nak senang kata bahasa orang putih dia very selfish lah. So kita orang pergi makan. Pergi makan order ni, kita orang semua dah kenyang, tapi nak melayan Mama kan, order je lah juga. Kita orang semua order dah makan. Mama ni pula dia makan sikit je, 2-3 sudu. Lepas tu dah tak nak makan. Biasalah orang sakit, kita orang faham lah. Lepas tu kan dia kata, Long, boleh tak Mama nak order lebih, nak tapau untuk tikus cacat. Lepas tu yang Mama punya ni pun Mama nak tapau, take away. Alia pun macam suka hatilah. Alia malah nak bertekak dengan Mama. Okeylah, bawa lah balik, tapau lah. Mama pun balik, hantarlah Mama balik. Fafa hantar Mama balik. Kita balik ke rumah. Fafa bukan main naik angin lah dengan tak biar dia. Bawa. Besok tu Mama cakap benda sama juga lagi. Dia nak datang tidur. Lepas tu Fafa terkena dengan dia lagi. Macam tu juga. Tengah-tengah malam dia nak balik. Okeylah kita orang dah tahu Mama takkan boleh tidur. So kita orang terima je lah. Apa yang jadi sebenarnya, kita orang duduk New Zealand tu, duduk kat rumah, makan, tidur, pergi kemat. Tu je lah kerja kita orang. Tak, lepas tu sekali tu petang tu Mama kata dia nak balik juga. Kan dia orang ni Ella lah masa tu sudah bising. Ella tu apa dah. Tak apa, aku kata apa. Masa ni aku pergi hantar. Abang pergi hantar kan Fafa dengan kerja dekat jalan je. Last-last abang hantar dengan Fafa, hantar Mama ke rumah. Masa tu siang, dalam pukul 3-4 petang macam tu lah. Sampai ke rumah tu, Mama pun dah masuk. Okey, Fafa dah sambut Mama ni semua, dah masuk ke pintu. Okey, tiba-tiba Mama keluar panggil, Jerry, come. Kata apa hal ni? Come. Ya mak, kenapa mak? Come. Fafa pun datang ke kereta. Dia panggil abang kan, dia kata tu. Mari, Mama suruh Mari keluar lah. Kenapa? Jumpa tikus cacat. Jumpa tikus cacat? Apa dia nak? Tak tahulah. Jumpa tikus cacat. Ayolah, kau jumpa. Rasa kau nak jumpa tikus cacat tu. Mama panggil dia, Mama dekat depan. Yalah. Aku pun padam kereta. Keluar pintu, pergi ke situ. Tikus cacat belum mati. Alif. Abang pun sudah jumpalah Mama tu depan apa? Depan tikus cacat hidup lagi. Depan garaj Mama tu. Depan garaj rumah Mama. Ya Ma, kenapa Ma? Mama kata, ni Jerry, rasa nak apologize
apa ni, Tiko Cacat ni nak apologize. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Nak apologize tu ni. Kata ni don't want to have any hard feeling lah apa. I think maybe you guys can macam salam lah. Macam tu can shake hand lah. Aku pun suka hati lah kau nak shake hand lah. Tapi sorry apa mulut ni semua memang tak ada keluar lah. Aku punya konsep sama. You are in the wrong, you apologize. Abah Alia tak cakap apa-apa. Sampai dia kan? Sampai ke habis tak ada apa. Tapi mamanya asyik nak membetulkan. Thank you Syakir. Mama asyik nak membetulkan situasi itulah. Tapi masalahnya si Tiko Cacat ni tak mau membetulkan situasi itu juga. Dia keras kepala. Macam mana kau tengok budak-budak yang macam umur 2-3 tahun yang temper tantrum ni, macam tu lah Tiko Cacat ni, tapi umur dia 50-an. Bukan nama benar, tapi nama betul Tiko Cacat. Tiko Cacat. Bukan nama sebenar. So last dah habis salam, aku pun tak balik lah. Kita pun balik. Abang balik lah kan dengan apa masa tu. Pernah pukul Mama tak Tiko Cacat tu? Lebih teruk daripada tu lah. Tapi nanti kita akan ceritakan. Kau tunggu je dalam cerita ni. Korang kena follow page Alia. Episod yang seterusnya. Korang kena follow page Alia ni. Ni cerita sama Rinda Alia tau. Dia ada episod. Ni dah episod ke-5. Dia daripada episod pertama. Korang kena dengar cerita dia. Okay, sebenarnya ni cerita kisah turun naik Avenis. Yang produk yang Alia keluarkan ni, page yang korang tengok ni sekarang ni. Tapi dalam masa turun naiknya Avenis, ada penurunan dia sebab cerita ni lah. Sebab cerita mak Alia kena kanser ni lah. Okay, masa tu kita memang turun betul Avenis Alia ni. Produk skincare Alia, produk yang Alia jual ni menurun. Tak jual langsung. Lepas tu bila dah baliklah Mama ke rumah dia tu, kita orang baliklah rumah balik. Biba baliklah rumah balik. Kita menjalankanlah projek kita macam biasa je lah. Duduk rumah, main handphone. Sebenarnya kat New Zealand ni tak ada benda. Macam-macam kita boleh buat. Macam-macam tempat kita boleh pergi. Banyak tempat. Tapi kita tak pergi. Sebab takkanlah kita niat kita masa tu Fafa dengan Abah pergi. Masa tu Alia ni macam Alia memang tahu. Alia kalau dah niat satu tu je. Kita duduk rumah lah. Ella Fafa ada lah. Dia orang kata dia orang nak pergi ke macam lagi genting lah. Nak pergi tempat snow ni. Lepas tu dia orang pergi dengan Abah semua kan. Masa tu Alia bawa Abah Alia. Alia jadi kesian kat Abah. Abah pun duduk rumah. Tak pasal-pasal lah. Apa dia pergi duduk rumah. Alia rasa kesian kat Abah. Alia bawa Abah pergi New Zealand. Tapi Abah tak pergi mana-mana. Duduk rumah je. Keluar pintu belakang, isap okok tepi swimming pool, masuk balik rumah. Keluar tu isap okok, masuk balik rumah. Kata apa ke macam Alia tak bawa Abah pergi mana-mana pun kat New Zealand. Lepas tu Alia cakap dengan adik Alia, Ella dengan Fafa semua, dia orang bawa Abah Alia pergi jalan. Kan kita sewakan hotel ke apa semua, kita sewakan, korang bawa je Abah pergi jalan. Kan so Abah dia orang bawa lah Abah pergi jalan beberapa hari. Kita orang ni seminggu ni duduk je lah kat Auckland, anak beranak. Kat rumah tak ada buat apa. Rumah 12 bilik tu. Kita orang anak beranak duduk kat rumah 12 bilik tu. Mama memang tak boleh datang lah, tak jumpa Mama. Kita orang ni masa tu kita orang bawa lah Mama pergi makan kedai mana dia nak makan kedai Thailand, kita bawa lah dia kan. Tapi setakat tu je lah. Sepanjang-panjang Abah pergi jalan tu, sekali je lah kita orang jumpa Mama. Tak dapat nak jumpa Mama. So kita orang tak boleh. Alia tak suka. Kita dah niat nak jumpa Mama, lepas tu Mama tak ada, kita pula nak pergi cuti. Elok bunyi ni kan. Alia bukan macam tu. Alia dah niat kat situ, buat situ je. Bagilah peluang Abah Hang Fafa dengan apa ni nak pergi. Kita orang tak apalah, kita duduklah kat Auckland kan, apa-apa jadi ke, tak ada orang belakang. Kalau apa-apa jadi kan, anak beranak kau semua pergi bercuti lagi, tak guna bunyi dia. Kita orang fikir macam tu. Kan kalau kita pergi New Zealand, mak kita sakit ni. Kang serupa macam kita Tiko Cacat juga. Kan? Mak kita sakit, Tiko Cacat pergi berjalan ke Thailand. Kan samalah ceritanya juga. Mak kita sakit, kita berjalan satu New Zealand. Tak bagus juga kan bunyi dia kan. Jadi mak kita sakit, biarlah Abah Alia jalan, adik Alia bawa. Kita ni suami isteri anak beranak ni duduklah. Kalau apa-apa terjadi kat Mama, at least kita ada kan. Tapi Alhamdulillah lah tak ada apa-apa terjadi kan. Alhamdulillah tak ada apa-apa terjadi. Tok jalan cakap tak dengan Mama Alia cakap macam biasa. Macam biasa lah. Benda tu dah lama. Benda dah lama. Tapi tak ada apa-apa. Sebelum apa balik itu ada dia minta maaf kan? Ada. Abah dia minta maaf dengan Mama pun ada minta maaf dengan Abah. At least benda tu selesai lah. Itu niat Alia, supaya kita semua dapat minta maaf kat arwah Mama, dapat jumpa kali terakhir. Kita tak tahu Mama dapat meninggal kat New Zealand ke, dapat meninggal kat Malaysia ke. And point kita masa kita datang ke New Zealand kali kedua lepas Alia beranak kan Nelisha, sebab nak bawa Mama tu balik ke Malaysia.
Sebab nak mama tu meninggal dekat Malaysia. Macam tujuan kita daripada awal. Kan? Tujuan kita daripada awal. Masa tu mama dah memang macam okey, mama nak balik Malaysia. Mama betul-betul nak balik bila Malaysia. dia dah jumpa kita orang 2-3 kali dah seminggu 2 kat sana tu. Dia punya pemikiran tu daripada nak duduk New Zealand nak balik Malaysia pula. Sebab kita orang cerita lah kalau kat Malaysia kan apa-apa hal senang mama. Kalau apa-apa hal kan kita orang nak panggil ustaz ke, kita nak ke bumi kat sana. Ke bumi kan? Kat sana bukan senang. Bukan macam Malaysia kita panggil dia masjid mana sana, bukan masjid tiap jalan ada masjid. Korang like and share kejap. So, like and share bagi tahu mama kalau balik Malaysia kan senang. Kalau apa-apa hal ramai orang boleh jaga mama. Mama pun bukan tak pernah duduk Malaysia dengan kita orang. Mama tahu je kan mama kena paksa buat kerja ke mama duduk. Sebab sekarang ni dekat sana mama duduk kat rumah ni tak ada siapa jaga. Tak ada siapa jaga. Cacat pergi kerja. Mama ni pula duduk rumah sorang-sorang. Dia duduk rumah sorang-sorang. Nak pergi ke toilet pun patutnya kena pampang orang. Ada orang papah, tahu tak? Dia tak boleh nak jalan. So semasa 2 minggu yang kita kat sana tu, adalah sekali 2 dia terjatuh kat depan rumah. Terjatuh kat dalam rumah. Terjatuh ke dalam toilet sebab dia tak boleh jalan. So kita orang pun lagi elok lah mama balik ni. Tapi masalahnya malangnya masa tu mama dah teruk sangat. Doktor kata tak boleh travel. Sebab mama lang kanser. Dia kalau fly masalah pernafasan. So doktor kata kalau mamanya punya condition to get a little bit more stable, maybe dalam seminggu 2 lagi barulah okey. So kita pun tanya mama, okey tak ni Ma, kalau lagi seminggu 2 mama balik? Bincang. Last lah dia kata okey, balik, setuju. Kita orang pun okey. So mama settlekan semua apa benda ni. Nanti kita arrange kan mama punya flight balik. Ini flight balik ni bukan flight balik ni. Flight balik ada nurse, ada apa, kena pakai yalah oksigen apa semua, nak kena ready dalam terbang. Nak kena ready. So tak apa, mama settle. Mama dapat je surat, nanti Ella akan arrangekan belah sana. Kita arrangekan pasal kat terbang semua balik Malaysia macam mana. So mama pun kata okey lah, okey. So kita nak tunggu lagi 2 minggu. So hari sebelum kita nak balik, hari yang kita nak balik itu kita singgah ke rumah mama. Hari yang kita nak balik tu hari Jumaat. Hari kita orang nak balik Malaysia hari Jumaat. Kita orang balik flight malam pukul 8.30. So dalam pukul 2 awal kata mama kita nak balik nak pergi airport. So nak pulang dengan kereta, apa lagi dengan budak-budak ramai dengan macam-macam lah. So kita nak kena pergi awal. Ella dengan Fafa dah balik flight. Fafa balik lambat kan? No, dia orang dah balik flight tengah hari tu. Oh, okey. Ada orang semua dah balik flight tengah hari. So dia orang dah balik awal. So kita pergi jumpa mama pukul 2, kita orang balik malam tu. So pergi jumpa mama pukul 2, 2.30 sampai rumah. Sampai call mama tak jawab, dindong tak jawab. Mana pergi mama ni? Masuklah, kita masuk dalam rumah tu. Masuklah dalam rumah. Masuk dalam rumah. Tengok apa rumah ni bersepah-sepah, standard lah. Apa lagi kan? Naik ke atas ke bilik, baru jumpa mama kat dalam bilik. Bilik dia punya bersepah atau aku tak dapat nak kata apalah. Ya Allah, tak dapat nak cakap macam mana bilik mama dia tu bersepah macam mana? Bukan bersepah, hanya bersepah mama ni punya barang bersepah. Tapi bersepah tikus cacat punya sepah. Korang bayanglah sampai ke so dalam dia berulas hawa kat atas lantai pun ada. Macam mana punya aku tak boleh kata lah. Macam mana aku kalau rumah aku tak boleh ngotor-ngotor dalam rumah ni. Sepah atas lantai semua aku tak suka. Kotak-kotak tak apa kotak kalau nak jual balik value tu tinggi. Kotak mesti simpan. Orang lelaki kan dia suka simpan kotak kan. Tapi so dalam tu jangan dibiar je atas lantai macam tu. Bahaya. Bila sawa. Ada gunting kan je. Okey, lepas tu kita orang balik. Masa kita orang dah sampai ke rumah mama tu, kita orang duduk kat dalam bilik mama. Kita orang punya terkejut weh. So sambil duduk tahan sembang dengan mama dah terbaring ni. Terbaring ada gambar. Ma, kenapa mesin morfin mama ni macam terbuka asal dia tak on? Oh, mama jatuh tadi. Lepas tu benda tu jatuh, benda tu dah terpecah. So mama tak tahu macam mana nak on kan. Habis tu mama tak ada morfin ke ni? Barulah sejam 2 ni. Kau nanti sakit ni. Mama dah memang full. Memang daripada Malaysia pun dia dah memang on morfin. Tiap-tiap hari memang morfin tu non-stop ada. So dia punya kepala pun ada masa tu miong sebab hayal. Hayal dengan painkiller pun ada juga. So kita orang pun macam macam mana pula ni?
Aku pun telefon lah nombor hotline dekat dekat kotak mesin auto inject morfin yang masuk ke tangan dia. Selit kotak. Aku pun message lah, message. Call. Orang tu kata, ni boleh. Oh, that thing shouldn't be open. It should be working. She's gonna be in pain and if you don't switch it on lah. Okay, it's okay. We'll send you somebody to come over. So ambil nombor semua ni kata dengan dia, hey, I have another few more hours because I'm flying back. My mom is here alone in the house. Oh really? I get her carer to call her. Ada orang jagalah mama, dia hantar so, orang jaga tu kata I'll be there in about 10 minutes. Okay, we'll wait for you. Kita pun tunggu. Datanglah mama ni punya carer, nurse dia macam tu lah. Datang, naik, dia pun masuk. Hello, how are you feeling, Sally, blah 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 blah. Oh, this machine ni macam ni. So dia tanyalah, ada ke ubat semua apa benda tak? Aku pun turun lah bawah cari ubat semua dah. Kata dengan dia, ada ubat. Tapi masalahnya ubat yang aku jumpa dalam fridge ni, ubat morfin ni apa benda tak semua, dah expired. Ada yang dah setengah pakai. Ada patutnya ubat tu sekali pakai habis. Satu injection morfin sekali pakai habis. Ini ada yang dah pakai setengah, lepas tu dah simpan balik dalam fridge. Macam bersepah-sepah. Tak betul. Kelang kabut. Ya, sudah kata, oh that's not good, I have to get a new one. Sudah kata dia ambil satu dalam kereta dia, pasang satu mesin, satu morfin baru, dia pasang balik kotak tu, mesin tu, on kan, setting balik. So selama ni Mama Alia dapat ubat tak betul? Tak betul weh. Korang bayangkanlah, laki dia tak jaga dia betul, ubat tu dia tak bagi dengan betul. Ada kemungkinan, aku tak tahulah, ubat morfin tu dia mungkin dah terbagi lebih ke, atau terbagi kurang. So mungkin kalau terbagi kurang sakit, kalau terbagi lebih senyap. Sebab bila morfin dah terbagi lebih, orang ni dah hayal macam tu lah, kata senyap lah, tak adalah memekak. Lagi satu, korang tahu tak, masa tu kan dah 6 bulan kan Mama Alia tak balik, tak duduk 6 bulan ke 7 bulan kan Mama Alia tak duduk New Zealand. So Tiko Cacat tu dah pandai dia cari kerja. Dia cari kerja kat kilang. Bila Mama Alia balik New Zealand, dia dah ada kerja. And Mama Alia kena kerja juga. Sakit. Tak boleh bangun ni, tak boleh jalan ni. Kena papa ni. Dia paksa Mama Alia kerja. Hari Jumaat yang kita orang nak balik tu ke New Zealand, nak balik ke Malaysia, itu adalah 1 minggu sebelum arwah Mama meninggal tau. Hari Jumaat ni hari Jumaat kita balik ke Malaysia. Jumaat depan tu Mama meninggal. Okay, so hari Jumaat tu nurse tu kata dengan Big Boss, dia kata, kita dah panggil dah your mom untuk duduk dekat hospice. Dekat hospice. Hospice ni macam caring home center lah. Macam tempat dia orang jaga cancer patient, orang sakit yang tak ada orang jaga lah. Dia orang dah panggil. Mama pula mati-mati bagi tahu dengan kita orang. Mama tak boleh pergi ni tempat ni sebab tak ada space. Semua dah penuh. Dah penuh. Lepas tu kita orang tanyalah yang nurse ni datang rumah ni. Our mother keeps telling us this place is full and we cannot go. Where? How can it be full? Cakap lepas Melayu. Macam mana tempat tu kosong? Tiap-tiap minggu, tiap-tiap kali kita jumpa, kita suruh Mama masuk ke tempat ni. Tapi dia tak cakap dengan Mama. Dia cakap dengan Tiko Cacat. Cakap dengan Tiko Cacat. Sebab Tiko Cacat ni dia punya kiranya carer. Tiko Cacat tu kira Mama punya penjaga. Jadi dia cakap dengan Tiko Cacat. Tiko Cacat bercerita dengan Mama. Lepas tu Mama dapat berita yang tempat tu penuh. Tiko Cacat ni dia sudah tukar cerita. Sebenarnya tempat tu tak penuh. Pandai lah habis. Pandai. Tempat tu tak penuh. Tempat tu memanggil-manggil Mama untuk duduk situ. Tapi dia cakap dengan Tiko Cacat sebab Tiko Cacat penjaga. Cuma Tiko Cacat ni dia tak nak kasih Mama pergi tempat hospice tu, tempat jaga tu, sebab kalau Mama pergi tempat hospice tu, maknanya Tiko Cacat ni dah bukan penjaga Mama. Dia dah tak dapat duit government tu satu cerita. Kalau Mama ni pula kena duduk dalam hospice, dia dikiranya tak boleh bekerja langsung. Ya,
kerja, mama tak boleh pergi kerja, tak dapat gaji. Tak boleh pergi kerja langsung, dia dah tak dapat gaji. Walaupun dia sekarang duduk rumah sakit, itu kira macam MC lagi. Dia kira MC kau tahu tak? Sampai macam tu sekali, nak menarikkan kemudahan yang mama tu boleh sumbang dalam rumah tu. Mama sampai sanggup dia simpannya mama kat dalam rumah tu supaya duit rumah terbayar, kereta terbayar, apa semua terbayar, tikus cacat ni selesa. Faham tak? So bila kita orang sudah tahu ni, nurse ni sudah cerita, your mother is not in good ni, she's at home, dia makan, dia dah tak boleh makan makanan tau. Ya Allah, yang tu lagi dekat ada rumah dah ada macam air, tahu tak air kotak, macam air kotak soya bean lah. Tapi bukan soya bean. Ini air susu untuk orang sakit. Sebab dia tak boleh nak makan solid food. Dia minum air susu. So apparently mama dah tak boleh makan makanan betul. Sama masa dia dah tak boleh makan, dia dah apa ni? Dia patut minum susu khasiat ni lah, susu dalam kotak ni, susu special untuk orang sakit. Susu tu pun dia tak minum. Yes. So orang nurse dia sudah kata, your mom is not going to die from cancer, bukan mati sebab cancer, tapi dia akan mati sebab tak makan. Kita orang pun macam, patutlah mama aku tak mampu kurus. Korang tahu tak, kita orang pergi bilik mama ni atas katil. Ni katil. Tepi katil tu kan ada meja kecil tu kan. Ya Allah, ya Tuhanku. Dia punya bersepah pun tak payah cakap. Korang tahu tak dekat mana ubat kalau kita ni sakit? Kita orang jaga mama masa kat rumah meja tepi clear, ni ubat. Loceng, ding dong bell, loceng pun ada, ding dong bell, yang ding dong tekan button dia ding dong kat ni, tekan lagi satu button ding dong kat atas. Kalau emergency apa mama boleh ding dong, loceng semua dia boleh tekan kan. Dekat situ telefon, handphone dia pun tak tahu kat mana. Sebab tu masa kita orang datang rumah dia, telefon tak jawab. Sepanjang kita orang kat New Zealand, telefon mama manjang tak jawab. Handphone rumah pun tak ada dekat tepi dia. Tak ada. Kau bayangkanlah orang sakit dah nak meninggal, tak boleh bangun, handphone tak ada kat tepi, telefon tak ada kat tepi, makanan satu hari korang makanan tak ada. Tak ada. Susu bodoh tu pun tak ada. Dia air yang adalah ada air fizi yang macam apa-apa. Apple juice. Ada air apple juice kotak lah tepi tu. Tahulah mama minum dua sedut macam tu. Apple juice tu pun apple juice lama, apple juice baru kita tak tahu. Bersepah. Semua setengah. Bayanglah. Kalau ubat bersepah, apatah lagi makanan dengan minuman. Air betul, ubat semua tak tersusun. Dengan soda alam lagi kat atas rantai. Ya Allah, bukan soda alam mama. Tikus cacat. Aku punya Allah. Korang faham tak? Kita orang datang tu dah petang tau. Kita orang datang dah petang tau. Tikus cacat dah nak balik sampai kerja tau. Sampai kita tanya tau, Mama macam mana kalau apa-apa mama nak turun macam mana? Mama tak boleh turun. Dalam bilik tu Mama kata kalau dia dah duduk kat tingkat atas tu, kalau apa-apa hal dia dah tak boleh turun. Kena ada orang bawa dia turun. Saya tanya kata mama tak ada duduk bawah ke? Bawah pula tak ada bilik. Saya kata kalau mama ada apa-apa emergency, mama nak kena pergi hospital, macam mana kita nak sorong mama ke bawah ni? Tangga rumah sana bukan besar macam rumah Malaysia. Tangga kecil. Kalau nak pasang stretcher, mana lepas stretcher nak bersimpul dekat celah tangga semua tu. Macam mana dia nak bawa turun mama ni? Betul, aku fikir macam ni. Ini macam ni mama betul lah. Tak apa lama lagi, seminggu dua nanti mama dah okey, mama balik Malaysia, kita jaga betul lah kat Malaysia. Kita orang niat memang mama, kita siap cakap dengan orang yang jaga mama tu kan. Macam mana nak dapatkan surat doktor, macam mana nak bawa mama balik. So yang nurse ni nak tolong. Dia kata actually mama ni tikus cacat ni yang dah jadi dia punya penjaga. So Ella punya nama tak ada, Alia punya nama tak ada sebab masa mama balik. Alia memang confirm lah. Alia memang kat Malaysia. Tak ada siapa yang boleh buat keputusan untuk mama. Orang yang boleh buat keputusan untuk mama hanyalah penjaga dia. Kalau New Zealand macam tu. Next of kin dia lah. Next of kin New Zealand macam tu. Laki dia punya nama je. Dia lah yang punya nama semua tak ada. Buat keputusan kalau apa-apa hal ke hospital medical related, dia lah yang buat keputusan. So orang tu kata mama ni kena, tak kira macam mana pun kena hantar dekat hospice ni. Kita orang kata okey nak hantar. Kalau dah pergi hospice, kata dengan dia, you try and make it happen lah. And you sampai dia bisik, dia kata dia sendiri kata tikus cacat ni yang sebenar ni, yang
apa ni, tak jaga mama ni betul-betul. Boleh buat report, dia kata. Dia kata can do report. Jadi kita orang kata our hands are tied. Dia boleh kena tangkap. Sebab kita orang ni dah nak balik Malaysia and we just got to know about this. Kita baru tahu sekarang. Lagi berapa jam kita orang nak naik kapal terbang. Kita baru tahu sekarang. So masa tu kita orang pun telefon lah Ella, kau tahu kan ni nurse ni dah kata macam ni, macam mana kau orang semua tak tahu cerita ni? Ella pun kata mana dia tahu, dah dia tak boleh nak apa-apa, tak boleh masuk rumah. Tak boleh masuk bincang. Nak jadi cerita, kita orang datang rumah mama, mesin morfin dia pecah sebab dia jatuh. Nak jadi cerita. Aku telefon ke center tu, nurse tu datang. Nak jadi cerita, baru kita orang tahu keadaan mama kat sana macam mana. Kalau tak, kita takkan pernah tahu. Takkan pernah tahu. Orang nurse tu sendiri yang bagi tahu. Kita takkan tahu apa sebenarnya terjadi. So dia kata dia punya kanser bukan kanser apa. Ini sebab dia tak cukup makan, dia kata. Yes. Oh, ya ke? Then kalau duduk hospice, bagi dia makan elok-eloklah dia. Ya. We can take good care of her, dia kata. Kata je lah ke tu cikgu cacat ni. Faham tak? Itu kita tak tahu apa lagi. Itu kita dengar daripada penjaga mama tu. Kita dengar daripada situ. Dia kata sepatutnya ada orang yang patut jaga mama. Korang bayangkan daripada pagi sampai ke malam, pagi balik, malam yalah, balik. 8 sampai 5 petang lah kot. Tak ada siapa jaga, toilet nak pergi macam mana, makan apa semua tak tahu, duduk atas katil. Makanan tak ada ni. Kalau ada makanan kan, mama tak boleh turun bawah, mama tak boleh bangun ni. Jalan tak boleh. Kita datang dah petang, dah pukul 6 petang, mesti dah ada makanan lebihan. Pinggan ke mangkuk ke, betul tak? Ada? Tak ada. Tak ada langsung. Mama tak makan korang. Mama Alia ni tak makan tau. Tak makan. Dia duduk sepanjang hari. Korang faham tak? Daripada dia balik daripada Malaysia dulu, dia pergi New Zealand, dia balik tu, dia duduk dekat dalam bilik tu je korang. Dia duduk dekat dalam bilik tu sahaja. Tiap-tiap hari? Tiap-tiap hari. Hari dia sihat, dia pergilah kerja. Sampai tempat kerja, bila dia tak sihat, dia duduk, dia rehat, tidur bilik tidur. Lepas tu datang balik ke office. Dia pergi office pun kawan dia datang jemput kan. Dia duduk rumah tu, dia duduk dalam bilik tu. Handphone kadang-kadang tak ada. Tak. Telefon tak ada. Tak selamat langsung lah. Dia seorang-seorang. Korang faham tak? Orang kanser tak boleh stres, tapi tikus cacat tinggalkan dia seorang-seorang, tanpa telefon, tanpa makanan, tanpa air yang betul, tanpa obat yang betul. Dalam bilik tu, faham tak? Bilik tu kecil. Bilik tidur korang tahu tak bilik tidur korang? Korang terlentang atas katil, baring atas katil. TV tak ada. TV pun tak ada ya? TV tak ada. Telefon tak ada, apa semua tak ada. Semua benda ni tak ada. Kau duduk je. Dalam tikus cacat dah tak. Kau duduk atas katil je. Pandang luar. Ada tingkap, pandanglah luar. Nampaklah langit. Tu je. Abang rasa lah kan, tu je sepanjang masa hidup mama, tikus tahu cacat tak? tu, dia pumpnya morfin tu bagi hayal satu hari. Abang rasa tu lah sebenar. Tiap-tiap hari bagi hayal supaya tak bising orang tua ni, dia kata. Mau jadilah. Korang faham tak? Ini korang belum dengar sampai habis cerita dia macam mana. Belum dengar sampai habis cerita dia macam mana. Kenapa benda tu terjadi? Alia tulis caption dekat dalam video ni apa? Bapak tiriku ada betina lain kan? Nanti base next episode. Sebab ada betina lain ni lah berlakunya jadi benda macam ni. Sebab betina lain tu lah benda macam ni berlaku dekat arwah mama. Kalau korang nak tahu macam mana benda tu kita boleh tahu tikus cacat ni ada betina lain, macam mana mama tahu tikus cacat ni ada betina lain, kan? Sejak bila tikus cacat tu ada betina lain, dekat mana betina lain tu duduk, korang tunggu episod ke-6 kita. Masa dah nak sebab kita orang tak ada masa nak balik ke airport masa tu. So ni dah pukul 3.30, dekat-dekat dah pukul 4. Dah tengah Alia ni nak kena pergi dah ni. Nurse tu pun dah datang, nurse pun dah tahu. So kita orang dah kata dengan nurse, ni nombor Ella. Nanti bagi tahu apa-apa hal ni, communicate dengan Ella, bagi tahu kat tepi kat Ella supaya Ella tahu cerita, supaya kita orang tahu cerita. Nanti kita masuk ke mama dalam hospice ni, dia kata ya, nanti dia cuba sedaya upaya supaya paksakan social services sana lah. Kira hangkut mama juga macam mana. We make sure we get her in the hospital. Kita mesti akan pasti masukkan dia dalam
hospice ni juga. Kita orang kata terima kasih lah banyak-banyak. Kita orang nak kena balik. So sebelum nurse tu pun balik dulu, thank you. Kita orang kata mama kita orang nak balik dah ni. Tak okey lah. Apa ni? Tikus cacat ni pun dah nak balik dah, kejap lagi setengah jam macam tu. Kita orang tak boleh lama-lama. Kita orang nak kena pergi airport, nak balik flight kita orang balik Malaysia. Kan tikus cacat nampak kita ada nampak kat dalam rumah ni. Lepas tu kita orang pun kata dengan mama, okey lah, mama kata jap mama nak pergi toilet. Mama pun pergilah toilet. Kita orang nunggulah depan tu. Nunggu depan tu tak macam mana, tak sampai berapa minit Mama panggil Alia. Hello. Ini last kali kita orang jumpa mama. Mama dalam toilet, mama panggil Alia. Kita orang dah nak keluar dah tau. Mama kata, tolong mama kejap. Alia pun naiklah atas balik. Alia naik atas balik. Kenapa ma? Tolong ambilkan mama punya ni. Seluar. Seluar. Sebab apa? Mama dia kata dia dah melancur masa tu. Dia tergigit. Dia dah melancur. Alia pun macam Alia dah tak sedap hati tau. Ini dah macam tanda-tanda orang nak meninggal. Dia makan tidak? Makan tak. Dia makan tak. Tapi dia melancur. Dia dah terberak. Alia dah tak sedap hati. Dalam hati Alia ni, aku nak extend lagi ke tidak? Aku duduk sini, nak extend lagi ke tidak? Tapi tak boleh nak extend sebab ada kerja. Tapi kalau Alia nak extend pun, Alia tak tahu nak extend sampai bila. Sebab kita tak dapat nak jangka kan. Kalau Alia extend pun, bukan kita boleh duduk tengok mak kita. Kita mana boleh duduk situ lama-lama. Kita tak boleh duduk tengok mak kita. Kerja apa bagai semua kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita cakap dengan orang penjaga sebab masa tu budak-budak dah start sekolah. Anak Alia dah sekolah. And dia orang ponting 2 minggu sekolah. 2 minggu 2 minggu pertama tahun sekolah tu. 2 minggu pertama tahun sekolah tu, anak Alia ponting. Cikgu dah call dah. Kalau tak cukup kedatangan, dia tak boleh nak naik darjah tahun depan. So macam mana pun kita orang kena balik juga. So masa tu kita cakap dengan penjaga tu, tolong settlekan sebab saya nak bawa mak saya balik ke Malaysia. Nak kena dapatkan surat doktor. Lepas tu dia kata, okey, I boleh tolong you dapatkan surat doktor. I boleh tolong you dapatkan surat doktor. Tapi dia macam mana pun dia kena pergi hospice tu untuk dapat makan apa nak. Untuk dapat makan, sihatkan untuk sihatkan dia balik. Mama kata, okey, kalau boleh pergi hospice, Mama nak pergilah. Mama nak pergi, okey, kita selesaikan. Sebab orang tu kata Mama sendiri kena kata. Dia kena dengar Mama sendiri yang kata dia nak pergi. Dia tak boleh kita sebab kita bukan penjaga dia tau. So Mama cakap dia nak pergi. Dia bagi kita orang sebab nak balik Malaysia. Kita ni pun risau kan. Mama ni depan dia kata nak pergi. Lepas tu belakang dah berubah cerita pula. Tapi kali ni Mama kata memang betul-betul dia nak pergi. Betul-betul kan. Sebab dia pun dah nampak diri dia dah tak terurus. Tak ada siapa urus kan. Kita orang pun dah kata, kalau Mama ni kalau apa-apa hal macam mana mau duduk rumah seorang-seorang ni. So memang macam dah setuju habis lah. Setuju habis. Kita orang pun balik le. Apa ni? Mama dah masuk toilet tu. Alia bagi kain. Lepas tu Mama dah keluar tu. Mama keluar. Mama tak lama dah nilung. Mama tahu Mama dah tak lama. Alia cakap, Ma tak ada Ma. Mama lama. Jangan cakap bukan. Mama jangan cakap bukan. Nanti Mama baliklah Malaysia. Kita jumpa kat Malaysia. Kita jumpa kat Malaysia. Mama sihat. Mama kena sihat. Mama pergi hospice tu. Mama jangan tak pergi. Pergi hospice tu. Tu orang tu kata Mama boleh pergi hospice. Mama pergi hospice tu. Mama sihat. Doktor boleh bagi Mama balik Malaysia. Mama balik. Beli tiket sekarang juga. Kalau Mama boleh balik, Mama beli sekarang juga. Mama kata okey, Mama nak balik. Mama akan pergi hospice. Dia cakap macam tu. Jadi senang hati, kita dengar senang hati kan. Walaupun berat hati, tapi bila dengar Mama cakap Mama nak balik Malaysia balik, kita senang hati. Walaupun berat, faham tak? Lepas tu kita orang pun balik bagi tahu Ella, kau jaga Mama ngah, kau kena selalu tengok Mama ngah, kau kena selalu call Mama. Ella pun dengar cerita macam mana kita orang cerita kat dia pun terkejut. Setiap hari lepas tu dia akan datang tengok Mama. Bila masa si tikus cacat ni tak ada, dia akan tengok Mama. Dia akan belikan Mama makanan sebab dia tahu Mama tak makan. Sebab baru tahu Mama tak makan. Korang belum tahu lagi macam mana kita orang tahu Mama tak makan. Macam-macam kita tahu lagi lepas Mama meninggal. Itu lagi macam korang rasa sekarang ni cerita ni sedih. Episod 6 lagi sedih. Sebab tu Alia tak tahu nak cakap macam mana. Sampai dia dah sampai tahap macam tu kan. Dia kata Mama ni sebenarnya tak nak pergi hospice. Nanti Mama kena kerja. Ni besok Mama nak kerja ni. Masa tu yang dia ceritakan pasal kalau dia tak kerja, dia tak dapat gaji. Tak dapat gaji, tak ada bayar rumah. Tak ada bayar rumah, tak ada bayar kereta. Kan siapa macam mana nak duduk rumah, siapa nak duduk rumah, nanti semua barang dah naik. Rasa tikus cacat ni pun nak kena pindah. Bukan nama sebenar. Okey, sampai dia rasa macam
dia memang dia nak cakap, dia nak cerita tapi dia tetap pendam. Apa yang suami dia buat kan? Dia kata ada Tiko Cacat bagi dia makan tapi dia tak boleh makan. Tiko Cacat bagi dia makan. Sebelum pergi kerja Tiko Cacat dah bagi dia makan. Kalau Tiko Cacat tu bagi makan, mestilah dapur ada piring tu apa pinggan ya apa Allah, semua kita tahu kan. Ya. Macamlah kita tak tahu Tak kan. tahu kan memang pandang sekali pandang aku tahulah tak tahu. Kita Tak sendiri ada. tahu jaga orang kita sendiri pernah jaga dia. Kita tahu pernah kan. jaga mama. Bukan kita tak pernah jaga mama yang kita nak marah orang yang tak jaga mak kita betul-betul. Kita pernah jaga. Ada yang tanya mana baju mak Alia semua tu. Kita takkanlah Alia datang rumah tu turun nak cari. Mana baju mama, mana slip kasut mama, tak ada lah. Kita tengok mak kita dah tak terukus macam tu. Ya Allah, korang tahu tak? Sampai kita orang nak balik tu, mama atas katil ni. Along mama ni dah tak lama, mama ni tak lama. Mama nak balik Malaysia ni, mama boleh bawa kau bagilah si Tiko Cacat tu balik dengan mama sekali. Sampai Alia dah macam, mama jangan cakap pasal Tiko Cacat tu lagi boleh tak? Sampai Big Boss cakap dengan mama. Dia kata, "Ma, jangan risau. Jangan risau. Dia sekarang ni, mama tengah sakit ni, bukan mama yang kena fikir nak cari duit. Sekarang ni mama dah sakit. Mama duduk atas katil mama ni, rehat. Cuba sihatkan diri, sihatkan badan, jangan stres. Jangan fikir nak bayar tu, nak bayar ni. Mama ada suami. Biar suami yang fikir." Sampai aku punya style senyap. Biarlah ni anak beranak kau punya hal lah, selesai. Kita ni menantu. Tapi bila dah sampai satu tahap, aku rasa macam tak kan, nanti Alia cakap dengan mak dia jadi bergaduh. Macam ni aku rasa lagi elok lah aku bersuara. So aku nak sedarkan juga mama ni. Like dan share korang. Situasi dia sekarang yang dia mengabaikan dia punya kesihatan untuk Tiko Cacat. Sampai aku kena duduk, mama dengar ni mah. Macam ni. Mama tak buat ni semua ni. Mama cuba mama fikir betul-betul. Kita orang dah buat ni semua untuk ni. Cuba mama fikir betul-betul supaya mama ni buat keputusan yang elok. Selesaikan hutang, selesaikan kad lagi masa ada sebelum nak balik. Sebab hari tu yang first time tu dah bagi tahu. Dia tak buat. Yang first time kita orang pergi New Zealand. Ini kali kedua aku bagi tahu. Selesaikan hutang, selesaikan semua ni, selesaikan kereta. Bukan kita orang nak ambil kereta mama. Kita orang tak ada. Kita tak nak satu harta pun. Semua benda tu dah selesai, ready sebelum balik Malaysia. Kita nak selesaikan, kita nak readykan mama kita, tak boleh. Dia perjanjian dia kat New Zealand tu dia dengan laki dia je. Kita tak boleh masuk campur. Kita tak boleh masuk campur. Kita anak, kita tak boleh masuk campur. Even Ella tu anak mama. Kalau dia bukan mama, tak ada nama Ella dalam penjaga ke apa ke. Ella tak ada hak apa-apa. Satu kata apa pun tak ada hak. Korang akan dengar cerita tu bila lepas mama meninggal nanti dalam episod 6 kita akan ceritakan. Sekarang ni bila kita nak balik tu, kita dah balik tu, Ella dah jaga mama. Korang tahu tak? Sepatutnya the next day, kita balik hari Jumaat kan? Sepatutnya hari Sabtu kan mama pergi hospice tu? Sepatutnya hari Sabtu mama pergi hospice. Dia masuk hari Khamis. Dia tak pergi hospice. Hari Sabtu dia tak pergi hospice. Alia kata, kenapa mama tak pergi hospice? Oh, tak cukup lah Long, tak ada tempat. Mama nak kena pergi kerja. Kalau tak nanti tak dapat gaji. Oh, the weekend tu. Nanti tak dapat gaji. Mama kena masuk kerja. Mama kena masuk kerja. Ya Allah, Mam. Sampai mama dah tahap macam ni. Mama dah tak makan. Mama dah tak boleh bangun. Tak boleh berdiri. Mama fikir kerja lagi, Ma. Biarlah Tiko Cacat tu fikir. Dia tetap tak boleh Long. Tak boleh kalau mama tak ni macam ni. Tu sebab mama cakap, kalau mama balik Malaysia, kau bagi si Tiko Cacat ni kerja, at least dia boleh bayar dia apa semua. Alia tak ada malah cakap banyak dah masa tu. Alia tak ada cakap banyak. Mama tak payah fikir semua benda tu, Ma. Mama balik Malaysia. Mama fikir sihatkan diri mama, balik Malaysia. Tu je. Kita jaga mama balik. Kita jaga mama. Yelah. So bila Alia dah dekat Malaysia, dia asyik call. Kata mama dah tak lama. Alia kata, mama ni janganlah cakap macam tu. Kejap lagi mama balik lah Malaysia. Sometimes dia call, video call. Tapi senyap. Je nak tengok kita orang je. Nak tengok senyap. je. Dia atas katil. Kita nampak view dia atas katil. Macam kamera tu. Macam ni. Tengah baring atas katil. Macam tu je. Kita nampaklah kepala dia. Kepala dah botak masa tu semua orang. Botak dah tak ada. Dia baring macam tu. Pandang kita orang. Alia pun senyap. Biar je lah handphone. Tak cakap kan dia saja dia nak mendengar kat sunyi duduk rumah seorang. TV tak ada. Dia macam dia nak cakap pun dia tak boleh nak bercakap sangat. Sebab tak ada nafas tu. Tak ada tenaga tu tak ada.
Mama kerja apa? Alia ni tak ada dah tahu sangat mama Alia kerja apa. Alia tak suka nak nanya mama kerja apa daripada dulu. Okay, so dia kerja dekat Sky TV. Tempat tu macam Astro. Dia kerja kat Sky TV. So mama pergi kerja ni, dia duduk baring je kerja dia. Baring. Sampai Alia cakap, Mama ni sakit. Dia sampai cakap dengan Alia apa masa tu? Along, ni gelang mama ni Long. Ni rantai mama. Kau angkat le Long. Kau angkat le. Mama tak ada apa lagi nak bagi dekat kau. Angkat le. Alia sampai cakap dengan mama apa? Ma, Along datang New Zealand ni bukan kerana harta. Along tak nak satu sen pun harta mama. Kita orang anak beranak ni datang ke New Zealand ni nak jaga mama. Niat je nak jaga mama. Nak bawa mama balik Malaysia. Nak jaga mama. Bukan kita adik-beradik ni datang ke New Zealand ni nak rebut harta. Orang lain, anak orang lain mungkinlah mak bapak tengah sakit masing-masing nak berebut harta. Mama ni bersyukur kita orang adik-beradik tak ada nak harta, tak ada nak harta. Harta yang mama ada, duit yang mama ada, mama settlekan. Kalau ada hutang, settlekan hutang. Kalau ada ini nak kena bayar ke apa, nak kena bayar, settlekan. Ada lebih derma. Lebih-lebih mama derma. Panjangkan derma biar dia mengalir selama-lamanya. Kita orang kat Malaysia pun kita orang buat untuk mama. Tapi mama jangan fikirlah mama nak tinggalkan harta ke apa ke, mama rasa sedih mama tak tinggalkan harta kat kita orang adik-beradik ke. Jangan fikir. Kita orang bukan nak tu semua. Kita orang nak mama kita orang je. Pernah tak mama Alia minta cerai kat Tiko Cacat? Tak tahulah. Kalau tanya Alia banyak kali lah minta dia. Tak ada makan. Okey. Memang masa tu mama dia sedih, dia tak dapat nak bagi apa-apa kat kita orang adik-beradik. Dia rasa sedih sebab dulu dia tak jaga kita orang adik-beradik. Lepas tu dia rasa sedih lah, Dia duduk seorang-seorang tu kan. Dia teringat masa dia muda. Dia teringat macam dia duduk New Zealand, kita orang adik-beradik kat Malaysia. Kan dia duduk kat New Zealand, kita orang adik-beradik kat Malaysia, dia tak jaga kita orang. Dia rasa bersalah bab benda tu. Kita orang kata semua benda tu mama tak payah fikir. Mama fikir sekarang nak baikkan diri mama je. Dah tu kesudahan Tiko Cacat tu macam mana? Nantilah episod 6 lah kita cerita. Korang fikir masa ni Alia buat Avenis skincare Alia tu kan. Korang fikir dalam keadaan macam ni mampu ke korang kerja? Kerja kalau kita kerja kat office tu kita boleh lah buat. Ada orang bagi tahu kau buat ni. Tapi masa tu kita ni bos, kita ni yang pembawa benda ni semua. Kita yang buat marketing, kita yang buat post, kita yang buat ni. Kita yang membawa bisnes ni. Macam mana kau nak fikir straight? Macam mana you nak fikir straight masa tu? Tak boleh. Memang bisnes Alia start naik tahun 2016 tu, nak masuk 2017 sebelum tahu mama sakit tu. Sampai dah 2017 sampai 2018, 19 tu I cakap dengan korang, bisnes Alia Avenis ni macam ada tak ada je. Kalau tiap-tiap bulan tu buat duit untuk bayar gaji pekerja, untuk restock. Alia tak ada gaji. Alia buat bisnes daripada tahun 2016, buat bisnes Avenis ni, Alia sendiri tak ada gaji. Tak ambil gaji. Sebab fikirkan tak apalah, aku dapat bantu pekerja aku ada duit gaji, aku dapat restock, dealer, agent semua ada duit diorang, dapat income diorang, tak apa. Kita ni, kita susah payah penat-penat buat live tak apa. Kan? Alia tak ada gaji. Tak ambil gaji pun. Duit cukup-cukup roll untuk bayar gaji pekerja, untuk bayar sewa office tu je. Tak ada senangnya, tak ada berjayanya bisnes Alia. Tapi kita nak fokus macam mana? Kau nak fokus mak engkau ke kau nak fokus bisnes? Kalau Alia fokus bisnes, dah confirm tak boleh jadi jumpa, tak boleh jaga mak Alia. Tak boleh. Dulu Alia tak ada live macam ni hari-hari, 1 hari 3-4 kali, tak ada. Sebulan sekali, sebulan 2-3 kali ada. Tak ada macam sekarang ni. Sampai dealer kata, Kak, bila nak live? Tak ada. Bawa handphone pergi toilet.
sedekah Al-Fatihah untuk Mama. Thank you korang. Kalau korang sudi, korang dengar cerita ni, kalau korang rasa ada nak sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah Mama Alia, sedekahkanlah dekat arwah Mama Alia. Thank you abang. Bila Mama Alia pergi hospital? Itu nanti kita tunggu dekat episod 6. Kita tunggu dekat episod 6. Mama Alia pergi hospital tu, kita tunggu kat episod 6 macam mana bila Mama pergi hospital. Kita balik hari Malaysia Jumaat. Sepatutnya Mama pergi hospital hari Sabtu. Tapi sebenarnya Mama pergi hospital hari apa? Kita akan cerita dalam episod ke-6. Okey, Al-Fatihah. Korang tolonglah baca Al-Fatihah untuk arwah Mama Alia. So masa tu Alia buat bisnes skincare lah. Ni sebenarnya cerita bukan nak mengaibkan orang lain atau apa. Ni ceritanya sebenarnya cerita kisah turun naik Avenis daripada mula. Masa mula-mula dia naik, macam mana orang tipu Alia apa semua. Lepas tu dia turun sebab Alia tahu mak Alia kanser. Lepas tu Alia mengandung. Okey, masa tu Alia tak dapat nak buat bisnes. Ni lah produk 3 ni lah Alia jual daripada tahun 2016. Produk ni lah 3 ni. Sampailah dia daripada tak ada halal, dah ada halal dah daripada Jakim. Okey? Ni lah 3 produk skincare pencuci muka, essence dengan krim daripada tahun 2016 yang Alia tak tukar-tukar sebab memang kita fokus dekat sini je dulu. Dekat sini je dulu Alia mula jualkan benda ni. Nama arwah Mama Alia nak baca Al-Fatihah. Salma Hussein. Moga almarhum Mama Alia dilimpahkan golongan yang soleh. Amin. So, Salma Hussein. Apa kaitan dia cerita ni dengan naik turun Avenis dan penjagaan? Apa sebenarnya kaitan dia? Soalan dah kata tadi kalau kita time menjaga, lepas tu kita tak tumpukan masa kita pada penjagaan, mesti dia akan turun. So tu dia lesson dia. Kalau kita taruh 20 jam satu hari bandingkan 5 jam satu hari, memang korang akan nampak apa beza dia dalam penjagaan korang. So pada siapa-siapa yang nak menjaga ke atau yang mana yang sedang bekerja ke, berapa jam effort kita masukkan dalam penjagaan kita tu akan menunjukkan result dia juga nanti. Ada masa kita ni banyak masa kosong. Ada masa kita tu boleh jadi tak ada masa langsung untuk diri sendiri. Bila kita melalui kehidupan ni, daripada mak sakit ke, anak sakit ke, kita sakit ke, kau bayangkan kau tiba-tiba besok kita kena COVID, langsung habis berjadah, kita tak boleh nak ada buat kerja. Kalau tiba-tiba mak kita sakit, mesti kita nak jaga mak kita. So masa kita ada masa tu, gunalah masa tu betul-betul. Kalau kita sambil menjaga tu, gunalah masa tu betul-betul supaya korang punya penjagaan tu elok maju. Kalau kita masih bekerja, makan gaji, gunalah masa yang kita ada tu untuk taruh yang sebaik mungkin untuk mana-mana tempat kerja korang sekarang. Sebab bila time dah tak ada masa, atau bila time dah tak ada purpose lagi dah, kita nak masuk effort dah, company dah lingkup, kau nak tahu masa apa, kau dah kena berhenti kerja. So bila time kita ada ni kan, gunalah elok-elok, push 110%. Itu yang kita nak. Barulah kita ni, bukan aja kita ni maju, bukan aja company pun maju, negara kita pun boleh maju. Tapi kalau kita pun sambil lewa kat tempat kerja, dekat rumah pun kita sambil lewa, dekat habis tu macam mana kita ni satu negara nak maju kalau semua orang pun sambil lewa 50% nya datang kerja tak apa, balik rumah kita sekarang work from home, no problem. Kan? Tapi yang penting kan, macam mana kita jaga mak bapak, macam tu juga kita jaga anak-anak. Kalau korang boleh taruh 110% ke mak bapak kita, anak-anak pun korang boleh taruh 110%, InsyaAllah semua benda lain tu Tuhan akan senangkan. So jangan kita abaikan mak bapak kita, termasuklah mak mentua, pak mentua. Kalau ada banyak pak mentua, mak mentua tu, masuk sekali lah, kecuali tikus cacat lah. Masuk ke? Tikus cacat tak ada masuk ke? Tak ada masuk. Tapi anak-anak tu korang nak kena jangan abaikan. Baru semua benda lain tu akan datang dengan sendirinya. Kita menjaga ke, kita kerja ke, tak ada, tapi niat kita nak menyelesaikan tanggungan kita. Tambah lagi untuk orang lelaki, benda-benda ni semua penting. Anak-anak, mak bapak, dua ni, atas satu, bawah satu. Thank you yang bagi stars.
korang yang bagi stars ni kan, kalau korang ada niat untuk mak bapak korang yang dah meninggal ke, bila korang sedekahkan stars ni, korang bagi stars ni, korang niatkan sedekahkan atas nama yang menerima, yang korang nak bagikan ni. Kalau macam Alia Alia sedekahkan ni, Alia sedekahkan on behalf of my mom, arwah mama Alia, nama mama Alia. So biar sedekah tu panjang untuk mak kita, arwah mak kita, arwah bapak kita kan. So bila kita sedekah tu, kita bagi star tu niatkan untuk orang ni, supaya sedekah tu berpanjangan. Sebab yang stars yang korang bagi ni hanya Alia akan gunakan untuk sedekah tiap hari Jumaat, kepada badan-badan kebajikan, pada rumah anak yatim kan, untuk food bank, kadang-kadang untuk masjid kan. So kalau korang rasa korang nak sedekah tu, bagi stars tu biar ada niat. Tak adalah korang bagi star kosong je. Niat nak derma untuk korang ke, untuk arwah mak korang ke, daripada RM2, RM3 pun, tu pun dah jadi derma yang sangat besar dah. Selalu Alia buat macam tu lah. Bila birthday arwah mama Alia, kita tak boleh nak bagi mak kita hadiah, dia dah tak hidup lagi kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita buat derma untuk dia, atas nama dia. Kita derma tapi atas nama dia. So itulah hadiah hari jadi yang kita mampu bagi pada arwah mak kita, pada arwah, kalau ada bapa yang dah meninggal, arwah bapa kita, supaya dia dapat juga hadiah daripada anak dia. Okey, dia maknanya kita, anak dia ni ingat hari jadi dia. Okey, macam mana nak bagi stars hanya dekat Facebook sahaja. Dekat Facebook saja. So siapa-siapa yang join live Alia, korang tahulah setiap hari Jumaat memang semua stars kita akan bagi sumbangan untuk yang memerlukan. Yang memerlukan saat ni macam orang yang tak ada makanan, kita bantu kan, kita bantu. Alia boleh tunjuk gambar mak Alia? Boleh nanti insya-Allah Okey. Macam mana nak bagi stars dekat Facebook saja, sebab bintang tu, stars tu kena beli. Kalau pregnant boleh makan Vitalisha. Lance tak ada tolong jaga mama ke? Lance tak ada, dia tak jaga arwah mama. Dia jaga diri sendiri, tak jaga lepas. Jaga diri sendiri pun tak lepas. So korang kalau ada mak bapak korang lagi, korang jagalah sementara boleh jaga kan. Derma pahalanya untuk mak ayah. Ya betul, derma pahala yang kita bagi tu untuk mak ayah kita. Kalau kita ada yang adik-beradik ke, kalau korang teringat, atuk nenek ke, kalau korang teringat kan, hadiahkan untuk diorang. Okey, kita ajar anak-anak kita supaya anak-anak kita dengar, anak-anak kita pun buat untuk kita satu hari nanti kan. What do you mean like Nana? Yeah. Why would I be like Nana? Why would I be living in the country? I will be living in Malaysia. Yeah, I'll be living in you next door in the same house forever and ever. I will knock your door. Eva, I'm sick. Eva, take care of me. Papa pupu, Eva. Wash my pupu. Yes. Aaron, now, Aaron, I will be on the toilet seat. Can you clean the toilet seat? You must clean it. Aaron, I will be on the chair, Aaron. Can you clean the floor? Alia set date episod 6 please. Selalunya Alia akan buat selang sehari lah. Hari ni episod 5, selang sehari tu Alia buat unboxing ke. Hari ke next day tu, episod ke-6 tu selang sehari lah selalunya. Tapi dia bergantung juga dengan aktiviti Alia harian ni kan. So apa-apa yang korang perlu buat, korang kena follow je page ni. Follow page ni, lepas tu like and follow page ni sendiri. Bukan tu korang boleh tekan screen tu sekarang, ada loceng kat bawah tu kan. Loceng tu tekan on notification semua, add to favourite. Boleh dah nampak. Sebab Alia buat banyak live satu hari 2, 3, 4 live. Jadi takut nanti korang terlepas. Korang akan nampak satu live je dalam sehari ataupun takkan nampak. No matter how old you are, I mean I am. And if I had kids, I'd rather just live in the same house. Really? Kalau korang can I sleep in the middle? Dia abang, kalau korang tanya nak tengok muka Tiko Cacat tu, minta maaf lah, Alia takkan bagilah korang tengok gambar Tiko Cacat tu. Sebab biarlah kita bercakap tentang dia tu sebagai backup je untuk tunjukkan kebaikan arwah Mama Alia. Yang kita sebagai seorang isteri, seorang wanita yang mungkin kita boleh ambil sedikit kebaikan dari situ, iaitu menghormati suami. Walaupun Alia kadang-kadang tak adalah hormat suami Alia pun kan. Korang dengar lah kita orang gaduh macam mana hari-hari kan. Tapi sayang. Tiko Cacat tu masuk penjara ke? Itu korang kena dengar dekat episod 6 ke 7 ke, nanti tengoklah cerita kita orang tu panjang macam mana. Dekat Instagram tak ada.
Instagram kena pergi dekat bio. Habis je video ni nanti korang pergi kat bio, korang tekan tu semua. Okay, on semua notification. Baju apa yang Alia pegang tu baru masuk live. Oh, baju sejuk. Tadi sebelum mula live, Alia nak mula live awal, tapi Alia tiba-tiba bersin. Mungkin sebab kucing kot. So Alia makanlah Claritin dulu. Alia rasa sejuk kan. Sebab kucing, tapi sebab dah datang tikus, kucing pun dah hilang. Selamat elok lah. Dah. Hidung Alia. Tadi mula-mula sok-sek. Alah, lawak masuk. Like dengan share. YouTube kita ada. Masa tu 52, 53 sebenarnya. YouTube kita ada. Kalau korang terlepas episod pertama, kedua, ketiga, keempat ni kan, korang boleh tengok kat YouTube. Dekat YouTube ada cerita kisah cinta Alia, macam mana Alia kenal Big Boss, ada. Kisah cinta Big Boss daripada awal kita kahwin sampai sekarang ada. Cari kat Avenis TV. Dekat YouTube cari Avenis TV. Okay, cari Avenis TV kat YouTube. Leave this on My desk. Don't bring your computer. This is gonna break. Berapa umur dia cakap tu tak tahulah. Tak pernah tanya pun umur dia. Can you get it? Yeah, I'll get it later. So can I get this? Lapor dengan cerita. Alia pun jadi lapor ni. Alia, kita sebaya ya ke di sana? You bela guinea pig nak masak Maggi. I want to listen to episode 1. Okay, Yvonne, you boleh cari dekat dalam fanpage ni. Dalam fanpage Avenis ni pun ada. Ataupun you boleh cari dekat YouTube Avenis TV. Dekat dalam ni pun ada. Ataupun dekat YouTube Avenis TV. Seafood payah tak? Boleh, no problem. Small matter. Itu Big Boss terror lah. Abang nak kena cari dia punya pen lah. Actually ada, I have that cast iron pen. Tu mana abang letak? Really? Cool. Subscribe dah kat YouTube. Thank you korang. Thank you. Lepas ni buat Milo kau lah, Alia. Tak tidur lah, Alia. Big Boss pernah tumbuk TC tak? Tak sempat. Fafa kata tak apa, sabar benci. So tak sempat. Bila lah nak unboxing? Hari ni ke esok unboxing? Unboxing? Sekali nak unboxing bila? You wanna do it today? Alia sampai dah settle. Macam mana? Kahwin dengan orang putih ya? Ya, kahwin dengan orang putih. Mana ayah Alia ada kat Melaka? Umur 3 cacat lebih kurang sebaya macam mama juga. Alia tak tahu umur dia berapa. Saya terlepas Samarinda sayangnya. Tak apa, nanti tengok balik Lepas dah tengok ni, korang tolong pergi dekat Instagram tu, like video ni tau. Ella ada dekat New Zealand lagi. Adik Alia Ella dekat New Zealand lagi. Wait, is she ever coming back? Don't know. She said she was. Cantik baju Alia pakai. Thank you. Baju sejuk ni. She said she would drop status on me in the Go. Take your computer up. Yong Taufu Melaka. Lapar. Jom Maggi. Korang ni. Iva umur berapa? 10 tahun. Atuk Alia ada lagi? Tak ada. Atuk Alia, nenek Alia dah tak ada dah. Thank you korang. Hari ni lah unboxing. Korang tak penat ke dengar Alia bercerita lagi lah? Panjang-panjang ni. Korang pergilah dekat kita punya Facebook Avenis, fanpage Avenis, ataupun Instagram Alia Zailan, ALEEYAZAILAN. Follow Okay. Selain daripada tu, kalau korang nak tahu Alia ni, yang siapa-siapa yang baru join, Alia ni jual produk skincare. Produk skincare ni muka ada pencuci muka, ada essence, ada krim bagus untuk jerawat, jeragat, kulit kering, kulit berminyak, kombinasi, semua boleh. Dia ada serum juga dan juga treatment lotion. Serum, treatment lotion, kita ada makeup remover. Dulu ada 3 tu je. Sekarang ni dah makin banyak lah. Sebab Alia dah fokus, Alia dah kerja balik kan. So makin banyak lah. Korang boleh tanya Didi-Dila, eja-eja kita yang sah. Ataupun boleh je check fanpage ni. Ada semalam Alia ada buat skincare rutin waktu malam. Boleh tengok. Ni treatment lotion kita RM126 je. Botol besar 150ml. Boleh tahan 5-6 bulan. Alia pakai Freshcon atau Fresh Look kadang-kadang. Stay humble and kind, Masya Allah. InsyaAllah, amin. Thank you. Ada post ke Singapura ke? Ada. Kita ada post ke Singapura. Kita ada dealer kat Singapura. Boleh tengok dekat website www.avenis.com. Rasa tak tengok ulangan. Berapa satu set? Mahal tak? You boleh beli satu set. Satu set ada tak ingat harga? Boleh tengok kat website www.avenis.com. Kalau kat Shua boleh tanya dealer, agent. Like to see you live. Thank you, Ili. Yang ni kita punya produk Vitalisha untuk cerahkan kulit. Yang ini keluar lepas Alicia dah beranak. Lepas arwah Mama Alia meninggal. Dia cerita dia kan, Alia tengok orang video call.
Video call. Apa tu? Viral call. Apa? Nak dengar Kak Alia membebel. Tu dia. 5 items 558 member. Adik Alia dah jadi warga negara ke? Dah. Kita orang ni, Alia dengan adik Alia semua ada PR dekat New Zealand. Ada PR. Suami pun cakap dia orang mesti tengok orang bebel lah tu. Putih betul Big Boss ni, flawless je. Pakailah skincare Avenis. Alia apa tu? Maknanya ada kilang sendiri ke? Bukan kilang Alia sendiri, kilang orang. Kita ada macam-macam kilang. Kita ada banyak kilang. Alia abaikan tak aibkan ibu. Alia bagi tahu korang kebaikan dia. Kebaikan dia bukan aib dia, kebaikan dia. Korang rasa, korang dengar cerita Alia dengan untuk Mama Alia tu, korang rasa macam mana? Mama Alia baik ke? Mama Alia tak baik? Kita bukan aibkan ibu. Kita bukan cerita keburukan dia. Kita ceritakan kebaikan dia. Semoga pahala dia berpanjangan. Apa yang dia buat, kebaikan yang dia buat tu. Okey. Suplemen tu apa? Suplemen tu untuk cerahkan kulit. Kandungan vitamin C tinggi. Seawal 2 tahun pun boleh ambil Vitalisha ni. Tahan berapa lama? Dia ada 14 sachet. 14. Boleh tak bagi tips nak berjaya live FB? Dia memang kalau nak berjaya live Facebook ni, kita kena rajin je. Kena rajin, kena buat selalu. Kan Alia cakap, dulu Alia buat kadang-kadang, sebulan sekali, sebulan 2 kali kan. Tak ada masa. Tak ada masa and tak boleh nak fokus. Sebab dalam kepala otak ni fikir banyak. Fikir anak, fikir suami, fikir emak. So tak boleh nak fokus. Dia fikir suami kan? Fikir. Okey. Macam-macam Alia fikir. Kita seorang perempuan ni kan banyak fikir. Kau banyak fikir? Masa tu Alia pregnant, dengan marahnya Alia dengan Big Boss buat Alia pregnant kan. So tak boleh nak fokus sangat. Tak boleh nak fokus sangat. Cubalah fokus. Kadang-kadang tu adalah mood nak menjual. Adalah mood nak buat live. Ada. Buatlah live satu kali. Lepas tu Big Boss akan boost je lah. Boost je lah. Adik tiri Alia tu anak siapa? Alia ada banyak adik tiri. Bagus itu untuk pengajaran orang lain juga. Ya, untuk hilangkan jeragat, degil kena ambil serum ke Alia? Ya, serum, lotion ni. Serum, lotion dengan Vitalisha. Vitalisha ni. Okey, Alia untuk jeragat yang mana sesuai. Baru cakap yang ni. Treatment lotion, serum dengan Vitalisha ni. Boleh tengok dekat website kita harga dia, ataupun boleh tanya delay je agent. Dia orang boleh advise. Alia Zailan. ALEEYA ZAILAN. Mama Alia baik sangat orangnya. Masya-Allah, betul. Dengan Big Boss pregnant kan Alia, tahu tak apa. Dengan dia pregnant kan Alia naik angin, kita orang gaduh. Mengandung boleh pakai skincare, tak ada masalah. Mengandung boleh pakai skincare, tak ada masalah. Kak Alia rapat tak dengan adik tiri? Tak rapat. Tak rapat. Tak duduk sama? Tak duduk sama. Alia dah caw ke New Zealand dah. Kan masa tu kan? Adik tiri Alia yang kat New Zealand tu, Mama Alia ni beranak Caesar semua macam Alia. Alia beranak Caesar. Ella pun tak boleh beranak normal, dia beranak Caesar. Mama Alia semua, kita orang adik-beradik 3 orang. Semua Caesar. Mak Alia beranak Caesar. Semua Caesar. Jadi dia tak boleh nak beranak lagi. Kat New Zealand tu, last kecil Alia ada? Ada. Tapi tak ada rapat. Dia duduk sekali tak? Dia duduk dengan mak dia. Dia duduk dengan mak dia. Tiko cacat ni dulu, kalau kau nak tahu, 12 tahun boleh pakai apa je, semua Tiko boleh. Tiko cacat ni pun duda. Kan? Tiko cacat tu duda. Ada anak 3 juga. Anak dia 2 perempuan 1 lelaki. Lepas tu anak dia pun semua tak suka dia juga. Alia umur 36 tahun. Anak dia pun tak suka dia juga sebab dia macam cacat otak. Anak dia pun tak suka dia. Tak sesuai dengan dia. Anak dia tak suka dia. Bini dia pun tak kasih dia jaga anak dia. Sebab dia tak pandai jaga kan. Ya, Alia ramai adik-beradik. Tiri lah. Bukan satu bapa satu mak, bukan. Yang satu bapa satu orang je. Baik suami Alia jaga mak mentua. Alhamdulillah. Alia pun jaga mak dia. Yalah, mak kita kan. Mestilah kita kena jaga. Alia rapat tak dengan anak cacat tu? Tak rapat. Tak rapat. Live pecah. Why? Ira Syairah. Biasalah kadang-kadang line tu tak elok Nak putih ambil Vitalisha yang ni. Yang ni. Tiko cacat sekarang dah kahwin ke Azura? Kena tunggu episod ke-6. Mana boleh kita pecahkan rahsia semua. Kalau korang nak tahu cerita lagi, tunggu episod ke-6. Bila episod ke-6 tu, kita orang tak boleh nak jangka.
Sebab ni episod ni, cerita ni kita orang sendiri yang menceritakannya. Yang melakonkannya pun kita orang. Ella tu adik kandung ke? Ya, adik kandung. Yang melakonkannya pun kita orang. Jadi kita orang suka hati bila kita orang ada masa kita orang buat. Arwah mama tinggal kat NZ berapa lama? Lama gila, berpuluh-puluh tahun. Puluh tahun. Berapa tahun kot lah. 25 tahun. 25 tahun ke lebih macam tu. Alia and Ella real sister ke? Yes, real sister. Ada berapa episod? Banyak episod. Ini sebenarnya cerita kejatuhan dan kenaikan Everest. Macam mana bisnes Alia turun naik. Sekarang masa kita cerita pasal tikus cacat ni, masa ni bisnes Alia tengah turun. Atuk Jalan masa tu masa kat mana? Masa mama sakit. Kalau masa kat New Zealand, ada dengan kita orang lah. Kalau tak, dia dengan bini dia lah. Fafa tu satu bapak satu mak ke? Yes. Suara dah delay, masuk keluar pun sama. Tu dah start dah. Nasib baik dah habis cerita. Maknanya ni dah time untuk Big Boss nak pergi bawa kapal terbang. Mama Alia ada anak dengan tikus cacat ke? Tak ada. Sebab Mama Alia dah tak boleh beranak lagi. Dia dah ikat. Dia beranak 3 orang je sebab dia Caesar kan. Tapi Alia boleh beranak 4 orang kan? Doktor kata boleh sampai 6 kan? Tak ada. No way. No. Nak beli set jerawat tapi nak tengok testimoni, boleh minta delay je. Dekat website pun ada korang. Korang scroll sampai bawah ada reviews. Boleh baca review dekat website tu. Alah esok lah Alia episod 6. Oi. Nanti kita tak promote pun barang-barang kita. Nanti kesian Dila Alia, agent Alia nak menjual produk tak jual. Tadi kita tu tak sempat nak promote barang pun, tak sempat iklan pun. Selalu kita iklan kan. Tapi tak teriklan pun. Korang tolonglah iklan next time Vitalisha ni kena patahkan Evan. Tak payah. Dia efektif sebab dia serbuk. Korang terus makan je, tak payah bancuh air. Dia serbuk, dia efektif. Okay. So korang makan masa perut korang kosong, dia dah masuk, dia dah meresap kat dalam badan. Lepas tu biarkan 2-3 jam, dia dah meresap kat dalam badan. So biarkan dia 2-3 jam. Korang nak minum kopi, minumlah. Tak ada masalah. Nanti kalau kita cakap tak boleh, takkanlah orang yang minum kopi tu tak boleh nak ambil vitamin langsung pula kan? Tak masuk akal kan? Boleh, cuma jarakkan je. Untuk tahan nafsu makan, beli yang mana? BIT, yang ini. Please cerita macam mana boleh kena Big Boss. Ada, kita ada cerita dah. Boleh follow. Ni cerita Samarinda ni sebenarnya. Ada kisah cinta Big Boss. Follow kisah cinta Big Boss. Dia tahan nafsu makan Kisah cinta Alia. Dia ada berepisod. Bukan nafsu lain Kisah cinta Alia dalam fanpage ni ada 4 episod. Kisah cinta Big Boss ada 7 episod. Ke 9 macam tu lah. Janganlah dah bergoyang-goyang ni nak pergi toilet kan? Alia lagi seorang boleh pregnant, pujuk-pujuk Big Boss. Big Boss yang kena pujuk Alia. Kau ingat Alia nak pregnant lagi ke? Alia tak nak pregnant lagi. Alia nak unboxing tak? Tanya dia orang nak unboxing tak? Alia nak unboxing tak? Masa umur berapa Alia? Alia umur 11 tahun. 11 tahun. Fafa ni laki-laki, adik laki. Lelaki. Kita dah berapa jam live ni? Sejam lebih sikit. Kita dah berapa jam live ni? Korang tolong like kejap. Like dengan share. Korang like dan share jap. Cepat. Unboxing dia nak lah. Unboxing dia nak Nak aje. Best lagi cerita lah daripada drama TV3. Serius lah korang. Tengok live Alia ni dah berapa jam dah ni weh? Check kat sini. Dia kata sini live Alia dah 1 jam. Tolong like. Dah 2 jam setengah dah kita live. Panjang hari ni live-nya. Alia. Serius, panjang betul hari ni cerita Suka tak korang? Nasib baik Alia bermasak awal kan tadi. So korang boleh like dengan share. Okay, like dengan share dulu. Alia pergi toilet kejap. Lepas tu kalau kita nak buat unboxing, kita buat unboxing. Kalau tak, kita buat unboxing esok. Kalau ada ramai yang live, kita buat unboxing. Kenapa Alia lahirkan anak tak normal? Bila masa anak Alia tak normal? Kan tak normal. Cesarean. Alia lahir tak Caesar. Sebab Alia tak boleh nak beranak Caesar. Alia tak boleh nak beranak normal. Alia tak boleh nak beranak normal. Sebab Alia entahlah.
Baby tak engage pun, dia tak jatuh pun, kepala dia tak turun pun. Best tengok live Alia, masya-Allah tabarakallah. Thank you. Jangan rasa bosan dengan live Alia. Boleh. Korang semua pergilah terkencing ke apa sekejap. Kita end live ni sebab dah panjang sangat. Nanti kita sambung. Alia buat unboxing Okay, jom. Bye korang, like dan share dulu. Kita jumpa sebentar lagi. Bye.